Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Pada malam ini kita akan meneruskan sedikit berkenaan dengan kisah kehidupan dan juga kata-kata Tuan Guru Haji Rifai. Semalam kita berkongsi berkenaan dengan akhlak-akhlak Tuan Guru. Dan pada hari ini kita lebih kepada kata-kata ataupun nasihat Tuan Guru Haji Rifai. Allahumma. Di samping kita akan ceritakan juga, kongsikan juga akhlak-akhlak mulia Tuan Guru Haji Rifai. Tujuan kita berkongsi kisah-kisah ulama kerana Allahumma kita nak memuliakan mereka. Allahumma, kenapa kita nak memuliakan ulama? Kerana Allahumma kita nak ikut Quran, nak ikut hadis. Kerana Quran itu banyak ayat memuliakan ulama. Allahumma, di antara ayat-ayat yang Allah muliakan ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya sahaja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama, iaitu para ulama. Ulama itu mereka diiktiraf oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat, ditinggikan oleh Allah, sehingga Allah sebut khusus tentang ulama. Dahlah Allah sebut tentang ulama dalam Quran, Allah sebut pula sifat mulia ulama, yakhshallah, takut kepada Allah. Sedangkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah penyebab Muhammad seseorang itu masuk syurga Allah. Perasaan takut pada Allah itulah penyebab seorang itu akan diridai oleh Allah. Karena syurga itu Allah sediakan untuk lil muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tinggikan ulama, Allah muliakan ulama. Allah mengatakan mereka itu yakhshallah, mereka takut kepada Allah. Kerana Muhammad, kenapa kita kata mulia? Kerana Allah sebut dalam ayat yang lain, Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu, inna akramakum indallah, sesungguhnya Muhammad, kamu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling bertakwa. Maksudnya Allah kaitkan takwa dengan kemuliaan. Takwa itu salah satu adalah sifat daripada takwa itu adalah khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Jadi bila Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama, itu menunjukkan Allah meninggikan, memuliakan ulama, mengiktiraf ulama. Sebab itu kita baca kisah ulama. Kenapa nak ikut Quran? Kerana Quran itu memuliakan ulama, maka kita baca sifat-sifat para ulama. Kenapa Quran membaca sifat ulama? Quran itu sendiri menceritakan, membacakan sifat-sifat ulama. Untuk apa? Memuliakan. Macam tu juga bila kita kenal ulama, duduk dengan ulama, kita tahu sifat ulama, ceritakan, sebutkan. Kenapa? Kerana kita nak tiru Quran, menyebut-nyebut tentang kemuliaan dan sifat-sifat Allah SWT, para ulama. Seperti itu juga disebut dalam hadis, dan dalam Quran juga banyak ayat-ayat lagi lah, seperti yang Allah sebut, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan banyak lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Banyak ayat yang kita tak syarah dah. Itu bukan tajuk kita pada malam ini. Dalam hadis pula Nabi SAW bersabda banyak berkenaan dengan para ulama, terlalu banyak. Allahumma Di antaranya Nabi SAW sebut ulama ummati, para ulama umatku, kal anbiya bani Israel. Ulama umatku ni macam para nabi Bani Israel. Maksud dia apa? Bila kita hidup dan duduk dengan ulama di zaman kita ini, Allahumma, kita dikira seperti mana duduk dengan nabi-nabi di zaman Bani Israel. Karena Nabi kata mereka itu macam nabi-nabi Bani Israel.
Bukanlah mereka Nabi, tapi Nabi kata macam Nabi-Nabi. Kenapa Nabi kata para ulama tu macam Nabi-Nabi? Nabi nak bagi tahu sifat mereka tu macam Nabi, akhlak mereka tu macam Nabi, kerja mereka buat tu macam Nabi. Allahumma salli Muhammad. Kemuliaan mereka macam Nabi. Allahumma salli Muhammad. Maksudnya apa? Para ulama ni mereka mencontohi Nabi. Itu nak bagi tahu yang itulah. Mencontohi dan ikut Nabi, ikut para Nabi. Bahkan mereka itu warathatul anbiya. Nabi sebut dalam satu hadis, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu waris nabi-nabi. Nabi tak kata para ulama itu waris Rasulullah, waris Muhammad. Tapi Allahumma salli, Nabi gunakan Allahumma salli Muhammad warathatul anbiya. Anbiya ini jamak. Maksudnya apa? Para ulama ni mereka waris bagi semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad. Kerana Nabi pun adalah Nabi Muhammad itu sendiri adalah Nabi Allahumma salli dan Rasul. Jadi semua nabi-nabi yang ada pandangan ulama mengatakan jumlah para nabi itu sebanyak 124,000 orang. Itu jumlah nabi yang pernah Allah utus. Dan jumlah rasul sebanyak 313 orang. Ada sebahagian pandangan ulama mengatakan jumlah nabi itu kita tak tahu berapa jumlah yang tepatnya. Kerana kata ulama, kalau kita meletakkan betul-betul tepat banyak tu, takut kalau lebih, maksudnya seolah-olah kita telah mengeluarkan hak lain. Hak lain macam terkeluar senarai. Jadi ada ulama yang takut, dia kata tak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah mengetahui bilangan nabi-nabi. Tapi ada ulama yang kira, ada ulama yang cuba mengkaji 124,000 orang para anbiya, para nabi. Dan rasul dalam tu pula dilantik oleh Allah sebanyak 313 orang. Jadi dua-dua pandangan kita boleh pakai, tidak menjadi masalah. Okey, jadi itu Nabi SAW. Nabi kata ulama itu mereka waris bagi para nabi. Sejak Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sama ada nabi itu yang kita kenal ataupun kita tak kenal. Allahumma salli Muhammad. Jumpa ataupun tak pernah jumpa. Yang tak pernah jumpa lah kita akhir zaman kan. Tetapi kita kena jumpa pewaris mereka. Pewaris mereka. Pewaris para nabi. Walaupun kita tak pernah jumpa para nabi, tapi kita jumpa lah pewaris para nabi. Siapa? Ulama. Allahumma salli Muhammad. Okey ya. Nah, sebab apa? Mereka itu membawa apa yang dibawa oleh para nabi. Berbawa dakwah, bawa tarbiyah, bawa akhlak, bawa kasih sayang. Allahumma salli Muhammad. Bawa kesatuan, ajak orang bersatu. Allahumma salli Muhammad. Itu mereka bawa itu. Bawa Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Kemajuan dunia dan akhirat. Allahumma salli Muhammad. Bawa pemikiran yang Allahumma salli Muhammad yang betul, yang menyebabkan kita semakin Allahumma salli Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itu kita cerita kepada para ulama sebab kita nak ikut Quran, ikut hadis. Quran dan hadis sendiri menceritakan tentang sifat-sifat para ulama. Allahumma salli Muhammad. Okey. Terus kita pergi kepada tajuk kita. Tuanku Haji Rifai, Allahumma salli Muhammad. Dia ini adalah seorang yang sangat kuat beramal. Kuat amal kuat sungguh. Allahumma salli Muhammad. Contohlah amal dia buat macam mana yang anak-anak tuan guru sendiri cerita tentang amalan ayah mereka memang kuat. Di rumah kita tak nampak tapi anak-anak tengok. Allahumma salli. Yang kita tengok depan mata kita pun macam-macam yang tuan guru amalkan. Okey, Allahumma salli. Tuan guru ni pernah saya satu hari sembang dengan Tok Guru Haji Rifai di rumah Tok Guru. Sembang dua orang saja. Tok Guru cerita macam-macam. Di antara yang Tok Guru cerita, dia kata macam ni. Dia kata dulu dia ada pengalaman. Allahumma salli Muhammad. Pak Teh Haji Isa, Pak Teh Mahang Haji Isa bagi amalan dekat dia. So dia bawa zikir apa semua. Dan Pak Teh Haji Isa kata apa? Jangan tinggal sekali pun. Tiap-tiap hari mesti kena buat. Buat, jangan tinggal. Tak apalah, dia pun bila ambil, dia amal setiap hari. Satu hari kata Tok Guru, dia mengajak apa semua ni, pergi ziarah orang, pergi tunai hajat orang, dia letih. Balik-balik tu kata Tok Guru, Allah Subhanahu Muhammad, dia tak larat nak buat. Hari tu tak larat, rasa tak larat. Lepas tu dia pun kata, tak apa, aku hari ni tak buat lah. Maksudnya letih dah ni, tak larat dah. Dia pun tak apalah, dia rehat, dia tidur apa semua. Esok tu dia kata, pagi-pagi tu, Pak Teh Jisa ketuk rumah dia. Tok, dia buka siapa ni? Pak Teh Jisa. Dia masuk, dia duduk depan pintu, dia berdiri, dia duduk syarah bab tinggal amalan, tak sungguh-sungguh jaga amalan. Baru tinggal sekali. Kalau kita tinggal Allah sukan sekali, 100 sekali je noh. Allah senang. Okey. Jadi dia kata mai ketuk pintu, mai syarah terus. Amalan ni tak boleh tinggal, kena buat sungguh-sungguh, tak boleh. Allah senang. Tok Guru kata dia tak, waktu tu dia sangat takut, gerun hati dia kenapa Tok Guru marah. Akhirnya dia azam dalam hati dia, pas ni aku tak mau tinggal dah. Tak mau tinggal dah.
Tu memang Tok Guru salah seorang yang tak tinggal amalan-amalan yang diberi oleh Tok Guru dia, ulama-ulama. Memang tak pernah tinggal sebelum tu pun, tapi hari tu tertinggal sekali. Tapi Tok Guru dia tu main. Kenapa Tok Guru dia main? Bukan Tok Guru dia telefon pun, bukan dia habaq pun. Tapi tu dia panggil ulama-ulama ni ada yang dia panggil mursyidin, mursyid. Mursyid ni apa? Mursyid ni kata ulama, Allahumma salli Muhammad. Ada ambil kursi. Kata ulama, mursyid tu apa? Mursyid ni, Allahumma salli Muhammad, kalau anak murid dia pijak satu duri pun di luar sana, bukan di depan mata, di luar sana, dia ada di rumah, tapi anak murid dia pijak duri di luar sana, mursyid tu dia akan dapat tahu. Allahumma salli. Tercucuk duri dia kaki anak murid dia pun dia tahu. Allahumma salli. Maksudnya apa? Allah bagi kelebihan pada orang mursyid, dia panggil apa? Guru mursyid. Allahumma salli Muhammad. Sehingga dia dapat tahu hal keadaan anak murid. Kenapa Allah bagi tahu macam tu? Kerana ini dia panggil khususiyah dan juga kelebihan yang Allah kurnia, Allahumma salli kepada para pewaris nabi-nabi. Memang sebenarnya para nabi dan rasul dulu memang dia tahu keadaan mereka punya apa, umat ataupun sahabat mereka buat apa. Tapi ada rasul yang cakap, ada yang tak cakap. Ada yang dia tak cakap tapi wahyu turun, dia kena cakap juga. Terus waktu tu sahabat dia rasa apa? Allah, betul yang buat semalam tu Nabi tahu, Nabi tegur kan, Allahumma salli Muhammad tu Nabi. Jadi apa yang diwarisi oleh nabi-nabi iaitu mengetahui hal keadaan orang lain, pengikut dia, yang tu diwarisi oleh ulama pula. Sebab Nabi kata siapa pewaris Nabi? Pewaris ni bukan baca kitab kan. Waris apa yang dirasai ataupun pernah dialami oleh para anbiya. Di antaranya apa? Kelebihan membimbing, mengetahui, Allahumma salli Muhammad, hal keadaan anak murid. Okey ya. Yang tu didapat pada para anbiya, dapat juga pada para ulama. Dia pewaris. Yang tak waris kenabian saja. Kerasulan tak waris. Tapi apa yang Allah bagi pada nabi dan rasul, banyak yang para ulama warisi. Macam tu. Sebab tu tak boleh pandang rendah pada para ulama. Okey ya. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Okey, ambil kursi. Anak ah. Main anak. Ni anak. Tak apa. Senang. Dah. Mari duduk. Ada kursi ke? Tak apa, ada bang. Bang, saya nama tak imbah. Macam tu. Allahumma salli Muhammad. Jadi itu dia panggil para Allahumma salli Muhammad anbiya, waris. Okey, jadi sebab tu Pak Teh Haji Isa ni dia mai ke rumah Tuan Guru. Tuan Guru kata dia duduk depan pintu tak masuk dah, duduk syarah tu. Amalan ni jangan tinggal, tak boleh apa semua. Marah. Lepas tu Tuan Guru Pak Teh Haji Isa bagi salam, dia pun balik. Tuan Guru kata waktu tu dah tak tinggal dah kata. Itu saya dapat cerita tu mahal lah cerita tu kerana apa? Tuan Guru cerita sendiri pengalaman dia kena marah dengan Tuan Guru dia. Maksud Tuan Guru Haji Rifai. Kenapa tinggal sekali saja wirid ataupun zikir yang Tok Guru ijazah pada dia. Tinggal sehari tu kan. Tuan Guru terus mai ke rumah. Okey ya. Allah SWT. Tak apalah. Jadi saya nak sebut banyak. Yang pertama ni berkenaan dengan amalan Tuan Guru Haji Rifai ni, orang yang sangat beramal, kuat beramal. Sampai Tok Guru ni dia tak suka kalau dia baca kitab ni, dia tak amal lagi sebut dalam kitab, dia tak suka betul. Sehingga kan dia pernah kata macam ni, dia kata Allahumma salli Muhammad, kita ngaji penuh hati ni kan, dia kata penuh hati ni kitab kecil. Ada orang kata macam ni, lah kecil ya kitab penuh hati tu, Allahumma salli. Kata Tok Guru, walaupun kitab kecil, Allahumma salli Muhammad, bab pertama pun payah nak amal lah. Allahumma salli. Apa bab pertama dia? Jaga mata. Allahumma salli. Zaman lah ni orang muda ada handphone. Allahumma salli. Kalau nak macam-macam orang, agak boleh jaga mata. Bab pertama tak lepas dah. Kata kitab kecil. Assalamualaikum. Ya, sudah. Ada kursi, bagi kursi. Allahumma salli Muhammad. Jadi kata Tok Guru Haji Rifai, Allahumma salli, kata Tok Guru, bab pertama tak lepas dah, dia kata. Bab pertama payah dah nak jaga mata. Macam mana kamu kata kitab kecil, kata Tok Guru. Lepas tu Tok Guru kata macam ni, kitab ni dia bukan jangan tengok kecil ataupun besar. Kitab asas ataupun kitab tinggi, jangan tengok itu, kata Tok Guru. Yang kita kena tengok ni apa? Kitab kecil, kita amai tak kitab tu? Itu. Bukan duk tang baca, amai tak, kata Tok Guru. Kalau kita mengaji kitab besar pula, amai tak hak kitab besar tu, hak kitab tinggi tu. Tok Guru kata kalau mengaji kitab kecil, amai hak kitab kecil. Mengaji kitab besar, amai hak kitab besar, hak kitab tinggi. Tak apa, dia kata. Ini masalahnya kita, dia kata, kadang kita kata kitab ni kecil, tapi amai pun tak boleh lagi. Tambah-tambah kitab yang tinggi. Allahumma salli. Tak salah mengaji kitab yang tinggi, tapi kata Tok Guru kita kena perhatikan amai ke tak amai. Maksud Tok Guru Haji Rifai. Jadi Tok Guru Haji Rifai ni dia seorang ulama yang dia tak suka semata-mata baca kitab ataupun mengaji tapi tak ada kesungguhan dalam beramal. Dia tak suka betul.
Dia cakap, dia baca, dia buat. Dia dah buat. Itu Tuan Guru Haji Rifai. Orang yang sangat warak, yang sangat sedang berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Memang dia dah buat macam tu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh dia amal apa? Dia amal Allahumma salli ala Muhammad, macam kita cerita sebelum ni, dia bab mengumpat ni dia tak suka. Dalam kuliah dia ni, hampir setiap kuliah dia mesti tegur orang mengumpat. Dia mesti kata macam ni. Dia kata kita ni kalau mengumpat orang, kata dia Allahumma salli ala Muhammad, bila kita mengumpat orang, Allah akan ambil semua pahala amalan kita bagi pada orang kita mengumpat. Tok Guru kata kita ni pulun waktu Ramadan yang tarawih, pulun baca Quran, pulun sedekah, Allahumma salli ala Muhammad, pulun zikir sehari 1000, habis boleh orang. Ayat dia, ayat biasa kan. Bila kita dengar tu kita rasa aku tak mahu empat. Habis kan rupanya. Rasa kata akan habis semua amalan kita. Tu kalam-kalam. Biasa saja kalam, tapi kalam daripada hati. Allahumma salli ala Muhammad. Dia Tuan Guru Haji Rifai ni, dia seorang tok guru yang bukan hanya bagi ilmu, tapi dia bagi kita rasa sekali. Dia cakap, satu kita dapat ilmu, tambah ilmu. Satu kita rasa. Allahumma salli. Dia ulama ni, tok guru ni, orang alim ni, tak semua cakap rasa. Tak semua orang alim bila dia cakap kita rasa. Sebab dalam bab ilmu ni betul-betul kena sidik. Sidik dengan Allah. Sidik itu apa? Betul-betul nak sampai ke ilmu, nak duduk tempat ilmu ni, betul-betul kena jaga hati betul-betul. Lari sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Lari sikit saja habis. Tak ada nur, tak ada barakah. Cakap saja. Orang pun tak akan berubah. Kata Habib Bakar Al-Adni, guru kita, Allahumma salli mufakkir fil Islam, doktor dia, Allahumma salli, ulama yang sangat besar di Yaman. Kata dia, Allahumma salli, ramai hari ni kata dia boleh ceramah, boleh menyampaikan ilmu, boleh baca kitab itu, meriwayatkan hadis ni, itu ini. Tapi berapa ramai yang dia riwayatkan, dia cakap, dia dapat mengeluarkan orang daripada sifat hina pada sifat mulia. Yang tu yang kita nak cari, kata dia. Memang ramai ceramah, memang ramai sampaikan ilmu, kata. Tapi berapa orang yang boleh cakap, boleh sedarkan manusia, boleh keluarkan manusia tu daripada daripada sifat, daripada dia tu sifat hina kepada sifat yang mulia, daripada maksiat kepada taat. Semua. Ramai orang boleh dengar tentang solat, jaga solat, tapi tak jaga juga. Tapi ada pula waktu tu kita dengar seorang cakap jaga semayang, kita rasa nak jaga semayang, berubah terus kita. Maksudnya apa? Kita kena, yang pertama kena husnuzan kepada semua ulama, semua orang alim. Yang pertama, ini nak selamatkan kita. Ni cara Tok Guru Haji Rifai ajak kami. Dia ajak kami jangan sangka buruk pada siapa pun. Sebab bila saya tinggal kutu saya kalam tu, mungkin kita sangka buruk pada ustaz. Pada Tok Guru kita kata apa? Tak kesan pun pada hati aku Tok Guru ni cakap, mesti tak sidik ni. Allah sana. Tak. Kalau kita ini duduk dengan seorang Tok Guru, seorang ustaz, kita tak terasa di hati kita kalam dia. Jangan kita kata dia tak sidik, dia tak benar, dia tak ikhlas. Kita kena kata apa? Mungkin hati aku kotor sangat aku, memang tak rasa apa. Macam tu. Salahkan kita. Selamatkan diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi bagi pihak orang yang menyampaikan ilmu, dia kena ambil peringatan ni. Apa? Kalau kita tak betul-betul benar niat kita, tak betul-betul sungguh kita untuk menjaga hati kita untuk nak Allah saja, bukan nak duit, bukan nak masyhur, bukan nak orang kenal. Tak jaga sungguh-sungguh, kita kata saja tapi tak akan mengubah apa-apa. Tak ada kesan yang panggil, tak ada kesan. Dia menjadi macam beli fab, tak ada jenama sekali. Kotong tak keluar. Jadi dia kena fab tu kita kena beli, maksudnya fab tu kena ada kesan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya apa? Kalau kita tak sidik, tak ada apa, kosong, kata-kata kita kosong. Sebab itu kata ulama, orang-orang disebut arifin, orang arifin yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang betul sidik nak Allah saja, cahaya mereka mendahului kata-kata mereka, kata ulama dan kitab. Maksudnya orang yang sidik, orang yang benar, orang yang dekat dengan Allah, sebelum dia nak cakap pada kita nasihat, dia nak sampaikan ilmu, cahaya yang ada dalam hati dia tu dah Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga kita baru duduk majlis dia pun kita dah rasa. Contoh Tok Guru kita masuk, rasa dah. Allahumma salli. Tak cakap lagi. Tengok akhlak dia kita rasa dah. Dia tak cakap lagi. Sebab itu kata ulama, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Itu kata ulama. Lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Lisan hal maksudnya akhlak seseorang. Peribadi seseorang itu, Allahumma salli Muhammad, tingkah laku seorang itu yang mulia itu, tingkah laku yang mulia, akhlak yang mulia itu lebih kuat daripada kata-kata. Allahumma salli Muhammad. Maksudnya apa? Ada orang dia ceramah, suruh itu, suruh ni, abang korang kena macam ni. Tapi kalau kita tengok akhlak dia, kita tak apa kesan. Ada orang cakap tak banyak, kuliah sikit-sikit ya. Tapi kita tengok diri dia tu dah menyebabkan banyak pengajaran dapat pada diri kita.
Allahumma salli Muhammad. Contoh kita ni pemarah. Orang kata kita lagi, kita nak kata balik. Lepas tu Tok Guru ajak kita, jom keluar. Keluar. Kita tengok orang kata kat Tok Guru kita. Tengok Tok Guru kita relax saja. Siap dia masuk kereta, dia kata dia maafkan pula. Jadi waktu tu Allahumma salli Muhammad. Walaupun dia tak syarah bab tahan marah, itu ini, bab akhlak Nabi Muhammad ni macam ni. Tapi dia hanya di diri dia tu. Dia panggil lisanul hal. Dia tak ada kata apa. Kita tengok tu kita rasa Allah jauhnya aku. Macam tu. Allahumma salli Muhammad itu. Ya Allah, mesti senang. Kita boleh kita tengok para ulama kita. Tok Guru kita baca Quran, baca. Dia berhenti, dia teriak. Lak air mata. Kita baca pula, lak air mata. Allahumma salli Muhammad. Dia tak suruh, dia tak syarah bagi kita baca Quran ni kena ini. Tapi tengok dia tu dah Allah. Maksud dia, depa itu ada lisanul hal. Diri depa dah beri kesan pada orang. Belum depa cakap lagi. Sebab itu para aulia, para ulama ni, walaupun dia tak kuliah di masjid ataupun ceramah di masjid-masjid ke, kalau duduk dalam satu masyarakat tu akan terkesan dengan dia. Walaupun dia tak ceramah, dia bergaul dengan orang saja, orang dah terkesan dengan dia. Itu orang yang ada nur. Allahumma salli Muhammad. Jadi kata Habib Abu Bakar Al-Adni, Islam akan menang kata dia. Tetapi ainar rijal. Apa itu ainar rijal? Mana para wali? Kita kena Allahumma salli Muhammad bangun mentarbiah, buat majlis untuk umat, untuk apa? Untuk melahirkan para wali, para solihin maksud dia. Jangan kita Islam akan menang. Ya, Islam akan menang, mesti akan menang punya. Tapi mana dia para wali? Sebab Islam ni akan menang dengan dibawa oleh para wali. Maksudnya mana Islam menang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad wafat, dia kena pengganti dah siapa? Para wali, para ulama. Bila para ulama bawa, Islam akan menang. Allahumma salli. Kenapa? Ulama itu dia ada kesucian hati. Dia ada sidiq, ikhlas, maka Allah akan tolong. Allahumma salli. Dia tak ada apa-apa sikit pun kepentingan Allah saja. Nak tinggikan kalimah Allah. Macam tu Okey, jadi maksudnya apa? Kita lah ni kita kena bangun, bangkit, buat majlis pada masyarakat. Supaya masyarakat ini keluar daripada madrasah, keluar daripada rumah mereka, duduk dengan Allah SWT kawan-kawan dia supaya jadi baik. Jadi buat majlis, kena fikir apa nak buat. Bukan Islam akan menang, Islam akan Allah Akbar ya. Kita kena semangat. Tetapi mana orang yang nak bawa Islam bagi menang tu mana dia? Man ansari ila Allah. Allah sebut dalam Quran Nabi Isa tanya dia punya pengikut dia, siapa yang nak tolong Allah? Itu nak tolong agama Allah. Mereka berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang akan nak tolong agama Allah. Maksud dia kita kena lahirkan umat ini hati bersih. Yang kedua, ada semangat untuk tolong agama Allah, baru menang. Dia panggil kena buat asbab. Allahumma salli. Kalau kita hanya semangat, tiupkan semangat, Islam menang, semangat-semangatnya, belum lagi. Dia kena macam mana? Didik pula, tarbiyah pula, buat program, ajak orang. Walaupun main seorang, alhamdulillah. Kerana kalau seorang tu hati dia bercahaya, bersih, dia amalkan seperti yang Rasulullah ajak, seorang tu dia boleh menyedapkan ribuan orang, seorang saja. Tapi ribuan orang dia boleh pengaruh kalau hati dia dah cahaya. Okey, macam tu Tak apalah, kita pergi wadah kita. Jadi Tuan Guru Haji Rifai, dia seorang yang tak mau cakap saja. Dia nak buat. Dia akan usaha amal, usaha buat. Okey, jadi Allah SWT itu tunggu Allah SWT Muhammad. Dan tunggu jadi Rifai lagi kisah yang lain. Allah SWT Muhammad. Dia ini Allah SWT Muhammad, kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Allah SWT Muhammad. Dia pernah cerita juga kat saya. Kebanyakan yang saya cerita ni semua yang saya sembang dengan Tok Guru punya. Saya ingat. Allah SWT Muhammad. Walaupun mengaji dulu tahun 2009 dulu, hampir 10 tahun dah lah. Tapi guru tu beri kesan pada kita, jadi kita tak lupa lah. Allah SWT. Jadi 2020 kan, hampir 10 tahun dah. Okey, jadi Tok Guru pernah kata saya, dia nak kongsi nikmat yang Allah bagi dia, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kata Tuan Guru, dia masuk kelas Tok Guru dia. Yang kedua kata dia adalah murid. Dia seorang ya, dia kata alhamdulillah yang habis hafal matan Alfiyah Ibnu Malik tu. Ibnu Malik nama apa? Ibnu Malik matan Alfiyah, dia hafal matan Alfiyah dari awal sampai habis dekat Tok Guru Haji Maksudi. Hafal semua. Yang matan lain memang hafal lah. Tapi Alfiyah Malik ni sebab lebih besar, lebih banyak. Jadi tak semua orang hafal habis kata dia. Tapi alhamdulillah dia kata dia hafal habis betul-betul depan Tok Guru dia. Awal sampai habis. Itu kesungguhan Tuan Guru Haji Rifai. Dia tak akan sifat Tuan Guru Haji Rifai ni, Allahumma salli Muhammad, dia tak mudah putus asa. Dia nak buat, dia buat sungguh. Bayangkanlah dia tubuh pondok waktu mana umur 30-an. Lepas mengaji kat Tok Guru Haji Maksudi, dia pergi mengaji dengan Tok Guru Saleh, pergi tambah dengan Pak Suyuk, Tuan Guru Haji Ayub.
naik motor duk pergi pulang kat Pak Suyuk. Itu saya dengar bila Tunggu Haji Rifai cerita saya lah, pengalaman dia ngaji. Lepas tu dia sambung ke petani dengan Tunggu apa tu, ada viral tu pas nama Tunggu tu. Dikisahkan dia pergi hanya beberapa bulan. Tok Guru tu kata kat dia, baba tu kata kat dia, mudir pondok tu kata macam ni kat Tok Guru Haji Rifai. Dia kata hampir balik buka pondok. Aku dah tak ada apa dah nak pergi kat hang. Apa maksud tak ada apa dah pergi kat hang? Maksud dia apa semua dah ada dah. Nak buat apa, nak mengaji apa lagi? Tapi Tunggu ni dia tak pernah rasa dia layak untuk buka pondok. Walaupun semua ilmu pondok ada pada dia. Ilmu-ilmu maksud ilmu Islam. Allah sama ada ilmu syariat ke, ilmu apa ke, ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, tafsir ke, hadis ke, memang mengaji. Memang mengaji. Hafal itu hafal, bukan setakat mengaji, hafal kitab lagi. Tetapi tak pernah merasakan dia layak. Sebab tu nak pergi ngaji, dia rasa nak tambah ilmu dia. Walaupun Tunggu Haji Umar Zuhdi ni, waktu mana Tunggu Haji Umar sakit, Tunggu Haji Umar ni sebelum meninggal, sakit sampai tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Macam Tunggu Haji Rifai juga, sama juga. Allah SWT stroke itu, tak cakap. Tapi boleh cakap balik lepas tu. Tapi Tok Guru dah tak cakap banyak, Tunggu Haji Rifai. Allah SWT Muhammad. Macam tu juga Allah SWT Muhammad, Tunggu Haji Hashim kita tengok di Pasir Tumbuh, Besar Zerah masa duduk mengaji di Kelantan dulu. Tunggu Haji Hashim ni dia orang Kedah. Dia buka dia pergi dia mengajar di Pondok Pasir Tumbuh. Sebelum tu ada lagi seorang Tok Guru lagi. Dia kahwin dengan anak Tok Guru, tak salah. Pengasas Pasir Tumbuh tu. Dan Tunggu Haji Maksudi ni orang Kelantan tapi buka di Kedah, macam tukang tu. Tunggu Haji Hashim sama juga waktu pergi Zarah dulu. Dia pun tak cakap dulu, tak cakap. Waktu hampir nak meninggal dunia, tidur saja. Dia khidmat pada dia tu, saya ingat lagi orang Kedah juga. Seorang ustaz tu, seorang pelajar di situ lah. Tak apalah. Itu pasal pengalaman di Kelantan dulu. Okey, jadi Tunggu Haji Maksudi ni bila dah tak boleh cakap, dah tak larat dah tak sihat dah. Kata Tok Guru Haji Rifai, Tok Guru Rifai cerita kat saya sendiri juga. Tok Guru Rifai kata waktu tu Tok Guru suruh dia pergi mengajar semua tempat, Tok Guru dia pergi. Contoh masjid tu, madrasah tu yang Tok Guru Haji Maksudi pergi mengajar tu, Tok Guru Haji Rifai yang pergi mengajar pula. Maksudnya apa? Sebelum dia meninggal, sebelum Tok Guru dia meninggal, Tok Guru dia dah angkat dia dah. Ni dipanggil apa ni? Kemuliaan seorang murid. Kita kalau Tok Guru kita mengajar masjid, tengok Tok Guru kita suruh kita pergi mengajar. Oh, yang tu masya-Allah. Kita tak layak lah tu maksudnya, tapi kita tengok Tok Guru kita ni, Tok Guru Haji Rifai. Sebelum Tok Guru dia meninggal dunia, Tok Guru dia dah lepas kat dia dah, bagi dah kat dia. Di pondok dia mengajar. Luang-luang di masyarakat pun dia kena pergi mengajar juga. Tok Guru Haji Rifai. Itu kemuliaan seorang murid. Disayangi, dicintai dan diangkat oleh guru dia sendiri. Allah SWT. Dibanggakan oleh guru. Tok Guru kalau suruh anak murid dia pergi mengajar, dia bangga dengan anak murid dia ni. Dia suka masyarakat kenal anak murid dia ni. Kenapa? Dia ni jadi. Sebab tu Allah SWT, Tok Guru saya pesan, Allah SWT ni guru kita yang lain, dia kata apa? Dia kata macam ni. Murid yang sebenar bukanlah murid yang membangga-banggakan Tok Guru. Tapi murid yang sebenar itu adalah yang dibangga-banggakan guru. Faham tak? Allah SWT. Murid yang sebenar bukan yang membangga-banggakan Tok Guru, tapi murid yang sebenar itu adalah yang dibanggakan oleh guru. Maksudnya apa? Ramai orang dia akan kata, oh guruku tu doktor tu. Oh guruku tu syekh tu, guru tu mufti tu, guru tu. Maksudnya bangga dengan kedudukan guru dia yang masyhur, yang tinggi. Tapi adakah Tok Guru tu bangga dengan dia ni? Kalau Tok Guru memang bangga dengan dia juga, dia nak murid betul. Sebab apa Tok Guru boleh bangga dengan anak murid dia? Kerana anak murid dia rajin mengaji, akhlak baik. Walaupun anak murid dia ni tak pandai, tak cerdik, ataupun dia panggil apa? Lembab. Tetap Tok Guru akan sayang kalau anak murid ni mengaji. Yang kedua, akhlak baik. Tok Guru Rifai pernah cerita kan, ada video pada Tok Guru Rifai kata apa? Allah, anak murid ni kalau Allah SWT tinggi adab, banyak ilmu. Anak murid, Allah, siapa yang dia tinggi adab, banyak ilmu. Siapa yang Allah SWT sikit adab, sikit ilmu. Rendah adab, rendah ilmu. Maksudnya siapa nak ilmu banyak, adab kena tinggi, adab kena banyak. Okey, lepas tu Tok Guru Haji Rifai kata macam ni. Allah SWT, orang ni kalau dia mengaji, dia beradab, tinggi adab dia, walaupun dia tak pandai, Tok Guru Haji Rifai kata Allah, tapi lah tu pandai juga, boleh juga maksud dia, manfaat juga. Walaupun 10 tahun ngaji tak boleh apa kan, tak boleh apa. Tapi kalau dia akhlak dia baik, akhlak dia mulia, jaga adab, insya-Allah lah tu jadi juga. Allah SWT, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala 40 tahun mengaji, dikisahkan. Tetapi Allah SWT tak dapat nak faham semualah, maksud dia tak boleh, tak tahu nak pi. Akhirnya Ibn Hajar Allah SWT dia pergi ke satu gua, diceritakan oleh guru kita lah.
Dia tengok ada satu ayak menitik sampai batu yang keras itu melekuk sebabkan ayak yang lembut tu. Dia baru sedar, ayak yang lembut ni boleh bagi bekas pada batu ni, tambah otak aku ni. Takkanlah ilmu Allah Ta'ala nak pecahkan otak aku yang tak ni. Dia patah balik mengaji balik. Akhirnya Allah limpahkan ilmu dia, ilmu yang sangat banyak kerana Allah SWT adabnya, akhlaknya dan kerana kesungguhannya. Akhirnya dia jadi seorang imam yang sangat besar. Dikisahkan banyak sangat ilmu dia, sampai karangan dia pun banyak, sampai satu tahap bila ilmu ni banyak sangat, orang dah tak mampu nak dengar. Akhirnya dia pergi kat kambing, dia baca kitab kat kambing, syarah kat kambing. Lepas tu dia abang kambing yang faham tak? Dia tarik janggut kambing, dia kata, dia buat yang tu, faham. Baca lagi. Sampai tak orang tak mampu nak dengar, maksudnya ilmu tinggi sangat. Ilmu dah jadi berat daripada masyarakat sebab ilmu dah banyak luas sangat. Jadi orang ni kalau dia adab betul-betul, lah jadi juga. Jangan pandai ngaji, pandai tapi adab kurang. Tak berapa nak beradab dengan tok guru, dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang khidmat dekat pondok, dengan staff-staff, dengan tukang masak ke apa, dengan pekebun ke, dia tak adab. Kalau tak adab ni, pandai terang mana pun, lalah tak jadi. Lalah jadi macam mana? Jadi sombong. Lalah dia jadi macam mana? Dia jadi nak pelekeh orang lain. Lalah dia jadi macam mana? Dia jadi nak marah masyarakat. Dia nampak masyarakat semua tak betul, dia jadi pos semua jadi gitu. Dia jadi kot lain dah. Tapi kalau akhlak baik, adab tinggi, insya-Allah lah tu jadi. Allahumma salli. Kadang-kadang taklah tengah-tengah mengaji tu pun dah Allah buka pada dia macam-macam. Maksud dia tok guru pentingkan amal, dia pentingkan adab. Tok guru jadi fa'il. Jadi tok guru jadi fa'il ni adalah anak murid yang dibanggakan oleh tok guru dia. Guru dia bangga dengan dia. Allahumma salli Muhammad. Sampai ada seorang tu kisahkan, dia kata tok guru jadi fa'il ni pernah dikatakan kepada dia oleh Tung Guru Haji Umar Zuhdi, dia kata apa? Ganti ko. Di antara anak murid Tung Guru Haji Umar Zuhdi yang Tung Guru Haji Umar ni banggakan, Pak Suyuk. Tung Guru Haji Ayub. Tung Guru Haji Umar Zuhdi pernah kata dekat orang, dia kata apa? Hampa kalau nak ngaji tasawuf, ngaji kat Pak Suyuk. Dekat ustaz. Dia panggil Ustaz Ayub apa? Dia panggil ustaz. Tung Guru Haji Umar Zuhdi ni dia ada dua orang anak murid ni panggil ustaz. Yang pertama Pak Teh Pak Suyuk. Dua orang ni anak murid dia, yang lama yang awal dia panggil ustaz. Allahumma salli Muhammad. Lepas tu orang pun tanyalah, sama-sama anak murid tanya, pasal apa daripada orang ni dipanggil ustaz pula? Ada orang mengatakan Tung Guru Haji Umar Zuhdi dia tak akan panggil anak murid dia ustaz, melainkan anak murid dia tu dah naik martabat wali. Tapi meninggal dah, dua orang tu meninggal dah. Pak Suyuk baru tahun lepas dia orang. Lepas ya, Allahumma salli. Dan kita ambil panduan daripada Tung Guru Pak Suyuk dan Tung Guru Haji Rifai dah meninggal dunia. Allahumma salli. Okey untuk orang yang betul-betul alim, sangat alim. Pak Suyuk ni dia kalau cakap, dia cakap biasa saja kuliah dia. Allahumma salli Muhammad. Tapi kalau dia cakap, kadang-kadang orang yang duduk depan dia tu teriak. Cakap tu Pak Suyuk, Allahumma salli Muhammad. Cakap main ikhlas betul ya. Main ikhlas betul ya Pak Suyuk. Allahumma salli Muhammad. Okey ya. Jadi itu Tung Guru Haji Rifai. Tung Guru Haji Rifai ini orang yang dibanggakan oleh guru dia. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang bukan hanya membanggakan guru kita, tapi kita juga dibanggakan oleh guru kita. Tak dunia di akhirat. Tak dunia tak apa, tapi akhirat kita nak. Akhirat nanti bila tok guru kita tengok, kita dah ikut jalan dia, ikut apa yang dia ajak, yang Rasulullah sampaikan tu dia sampaikan, kita ikut, kita pegang. Kita duduk tempat yang tinggi nanti di akhirat, kita harap tok guru kita boleh tengok kita berjaya macam tu. Dia rasa apa? Masya-Allah nak murid aku ni. Insya-Allah diikut sungguh, lepas aku meninggal pun dia. Kalau kita tak dibanggakan di dunia tak apa, kita harap dibanggakan nanti di akhirat. Dibanggakan maksudnya apa? Bukan sombong, maksudnya kita nak mereka rasa ridha, mereka suka dengan kita. Sebab penting suka seorang kasih Allah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Haddad kata apa? Imam Haddad kata jalan untuk membersihkan hati itu adalah dengan kamu membanyakkan zikir. Di antara jalan juga untuk kamu membersihkan hati kamu, untuk kamu mencapai cinta Allah, iaitu hendaklah kamu bertemu dengan orang soleh dan melihat wajah mereka. Ataupun kata Imam Haddad, kamu dilihat oleh orang soleh. Sebab orang soleh, para wali, bila dia lihat kamu, kata Imam Haddad, kamu itu dalam hati mereka. Cinta dia cinta dari hati. Allahumma salli Muhammad. Sedangkan kata Imam Haddad, hati para wali itu, hati para solehin itu sentiasa dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilimpahkan rahmat. Maksudnya siapa yang duduk dalam hati para wali, dia juga dipandang oleh Allah. Macam tu. Imam Haddad. Maksudnya cara untuk kita menjadi kasih Allah banyak jalan. Di antara jalan yang mudah adalah dipandang oleh seorang wali, seorang ulama. Kita pun Allah angkat juga.
Allahumma salli kita pun Allah angkat juga. Okey, jadi penting kita tak cukup dengan amal, tapi kita kena cari orang ahli dia. Kena duduk dengan para solihin. Kenapa? Tu jalan yang sangat mudah dan dekat untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah depa tu. Sebab itu para sahabat mudah saja mencapai kedudukan yang tinggi, yang mulia. Kenapa? Duduk dengan Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad wafat, tabi'in duduk dengan para sahabat, sat saja naik. Lepas sahabat wafat, tabi'in duduk dengan tabi'in, naik. Allahumma salli. Terus jadi mulia, jadi Allahumma salli. Barakah lah maksudnya. Dipanggil, kalau dalam Islam dipanggil sanad. Kita mesti kena ada sanad. Kita kena ada mesti tempat ambilan kita sehingga bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Kita nak kita ini duduk dalam hati guru kita. Guru kita duduk dalam hati guru dia. Guru dia pada guru dia. Guru pada guru dia duduk hati pada guru, guru pada guru, sampai duduk dalam hati Rasulullah. Macam tu kita nak sambung macam tu. Bukan hanya sanad baca ya. Saya dapat pada guru ni pada guru ni pada ni sampai Rasulullah. Sanad bukan itu saja. Tapi kita nak sanad apa? Sanad rohani, sanad cinta. Allahumma salli. Sanad, Allahumma salli, barakah. Kita tak mau lepas. Guru kita ambil barakah daripada tok guru dia. Ambil cinta, ambil barakah, ambil Allah makrifah, ambil akhlak daripada tok guru dia. Tok guru dia ambil daripada tok guru dia. Tok guru sampai ambil sumber yang utama adalah Rasulullah. Macam tu. Allahumma salli macam tu. Okey, bukan sanad baca tu saja. Kata tu kita nak sanad tu, sanad akhlak. Kalau tok guru kita ada akhlak, kita nak ada akhlak juga. Tiap sambung kita ada akhlak, tok guru kita ada akhlak, tok guru pada tok guru kita ada akhlak sampai akhlak Rasulullah. Asalnya akhlak Rasulullah lah. Sanad akhlak, sanad ruh, sanad khusyuk, sanad Allah, sanad hati yang mulia, itu kita nak. Bukan hanya sanad yang dibaca saja. Kita nak bersambung macam tu. Okey, jadi itu Tuan Guru Haji Rifai. Jadi mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang dibanggakan oleh para ulama, dan kita juga kita nak dibanggakan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita selalu doa di sana di Yaman. Doa apa? Ya Allah, jadikan kami qurrata ain lin Nabi Muhammad. Jadikan kami semua ini penyejuk mata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Biar aku dengan hangpa ni selawat banyak, zikir banyak, mengaji banyak, tolong khidmat pada umat, buat kebaikan, tolong agama, ajak orang buat ini, ajak orang buat ini. Allahumma salli, hadir majlis ilmu, Allahumma salli, hadir majlis zikir, hadir ke tempat-tempat yang Allah ridha, silaturahim, ziarah menziarahi, hormat menghormati, maaf maafkan, Allahumma salli, saling tak caci maki, saling merendahkan diri. Oh, Nabi akan bangga, Nabi akan rasa, oh sejuknya mata aku tengok kamu semua. Kita nak kita menjadi penyejuk mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada mak ayah saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allahumma salli. Itu guru kita selalu pesan di zaman macam tu. Khususnya Allahumma salli Muhammad. Tunggu pernah pesan macam ni. Ini kata-kata Tok Guru. Tok Guru pernah kata ini. Tok Guru kata, Allahumma salli Muhammad, kalau kita turun tangga rumah kita, yang ni Tok Guru nak pesan pasal sifat meninggikan diri, takabur. Allahumma salli. Dan Tok Guru ni dia selalu memang hak ni lah kalam-kalam yang selalu ulang. Allahumma salli. Siapa mengaji ni memang faham lah, dia akan ulang. Dia nak sungguh kita ini jadi orang sidik, benar dengan Allah. Allahumma salli Muhammad. Tok Guru kata macam ni, kalau kita turun daripada tangga rumah, kata dia, kita merasai kita ni lebih baik daripada seorang, kita namanya orang yang takabur, kata dia. Siapa yang turun daripada tangga rumah, tengok ayat dia disusun, turun tangga rumah, bukan keluar dari rumah. Siapa turun daripada tangga rumah dia, Allahumma salli. Kita, dia kata, dia suka kata kita, dia kata kita. Kalau kita turun daripada tangga rumah kita, kata dia, kita merasai kita lebih baik daripada seseorang, kita namanya orang yang takabur. Kita yang takabur, kata dia. Allahumma salli Muhammad. Dan kata dia, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Kata dia, kita rasa kita ini lebih baik, lebih hebat daripada si fulan bin fulan. Itu Allahumma salli dipanggil seorang yang takabur, kata dia. Maksudnya apa? Kita ni jangan keluar rumah, Allahumma salli, keluar aja, langkah saja rumah ataupun turun tangga daripada rumah, jangan duk rasa macam ni. Kita rasa apa? Aku lebih baik pada orang tu, pada orang tu, pada orang tu. Jangan. Allahumma salli. Kenapa? Bila kita keluar daripada rumah dalam keadaan macam tu, kita keluar sebagai seorang yang takabur. Allahumma salli, takabur. Bila takabur bahaya, kerana Allah sebut dalam Quran, Allah sangat benci orang yang berjalan atas muka bumi. Allahumma salli, yamshi fil ardi marha. Dan banyak ayat ada Allah sebut Allah benci orang berjalan atas muka bumi dengan keadaan takabur, sombong, apa semua, nak merosakkan Allahumma salli, yang lain dan sebagainya. Maksudnya apa? Jangan kita keluar daripada rumah, keluar kita itu dibenci oleh Allah, jalan kita dibenci oleh Allah. Kenapa? Ada rasa lebih baik. Itu tunggu selalu tanamkan pada kita. Okey.
Dan kata Tok Guru, orang yang rendah diri, dia rasa dia lebih rendah dan lebih lekeh daripada orang lain. Itu orang rendah diri. Allahumma salli. Orang takabur tak apa, orang rasa dia lebih baik. Allahumma salli. Orang yang rendah diri kata dia rasa dia lebih lekeh. Allahumma salli Muhammad. Lebih rendah daripada orang lain. Allahumma salli Muhammad. Tapi kata Tok Guru, Allahumma salli Muhammad, payah nak dapat macam tu kata dia. Nak dapat sifat tawaduk payah dia kata. Takabur memang ada. Tapi nak dapat sifat tawaduk kata Tok Guru payah. Kenapa? Dia takabur ni yang pertama kita kena faham dia kata. Faham maksud dia ngaji. Tapi faham apa itu tawaduk, bukan lagi kita ini sifat tawaduk, bukan lagi. Tawaduk tak dapat lagi. Kata Tok Guru perlu mujahadah. Perlu usah payah. Macam Aswad pernah duduk dengan majlis Tok Guru banyak lama, duduk majlis Tok Guru, mesti selalu dengar kata-kata Tok Guru ni. Tok Guru kata apa? Payah tu. Nak dapat tu payah tu. Baca boleh Tok Guru kata. Tok Guru macam tu. Dia suka didik anak murid dia. Bukan senang ni nak dapat. Kamu kena sungguh-sungguh. Macam tu. Ni mahal benda ni. Sifat mula ni mahal. Sebab Allah Muhammad hasil dia apa? Syurga Allah. Mahal. Guru kami di Yaman macam tu juga. Selalu kata macam ni. Dia kata apa? Kamu nak ridha Allah, kamu nak syurga Allah. Kata guru kita di sana. Kamu tidur, kata dia. Kamu tak mengaji. Kamu buang masa kamu. Kamu hanya habiskan masa dengan permainan, dengan mainan, hanya dengan sia-sia. Tapi kamu nak syurga Allah. Kata guru, tak. Kata ulama-ulama di Yaman kata, tak. Tidak, kata dia. Syurga itu sangat mahal. Jangan kamu anggap syurga itu murah, senang nak dapat. Bila main-main, relax, ngaji, pada apa semua, buat apa yang kita nak. Maksudnya seolah murah yang syurga itu nak dapat. Mudah yang nak dapat. Tapi kamu kena sungguh. Jaga diri kamu. Mahal syurga tu. Susah maksud dia. Tetapi kata Tok Guru, Allah SWT, nak dapat memang susah. Tapi bila kita buat, kita sungguh-sungguh, kita buat dalam keadaan kekurangan kita, kata Tok Guru, Allah SWT, Allah bagi taufik, Allah bagi rahmat dia, dia kurnia. Maksud dia apa? Memang awal payah, tapi mudah insya-Allah. So, dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Tunggu Haji Rifai ini dia seorang yang Allah SWT Muhammad suka mendidik hati kita. Menaikkan semangat kita. Walaupun Tok Guru dia tak ngajak kita bab hati, dia ngajak kita fiqh, bab hukum hakam. Tetapi dia akan kait dengan hati. Itu pengalaman kami mengaji. Pagi-pagi Tok Guru ajak kita fiqh. Saya mengaji pagi tu Tok Guru Ramadan itu, saya ingat Ramadan. Bukan Ramadan, sebelum lagi. Sebab Ramadan kitab tak baca macam biasa. Walaupun dia mengaji juga. Tok Guru ni, Allah Muhammad, dia baca kitab fiqh sampai dekat bab pakaian. Apa pakaian yang makruh kita pakai? Apa pakaian yang haram kita pakai? Dibincangkan dalam kitab fiqh. Allah SWT. Lepas tu habis Tok Guru baca bab hukum-hukum, Tok Guru kata macam ni. Pakaian ni warna apa? Tak apa, kata dia. Mahal ke murah apa? Tak apa. Yang penting pakaian hati tu. Allah SWT. Kalau hati pakai sifat-sifat tak elok, tak edit juga. Kalau pakai elok, elok dia tak. Allah SWT. Dia kata apa? Allah SWT. Peduli, yang lebih kamu kena peduli, kata dia, adalah hati kamu. Kamu pakaikan sifat mulia ke sifat tercela? Kalau sifat tercela, kalau pakaian kamu luak pun elok, tak elok. Tapi kalau sifat hati kamu mulia, pakaian kamu pun walaupun pakaian lusuh, tak ada jenama, tapi kamu orang yang sangat mulia dunia dan akhirat, di bumi dan di langit. Allah SWT. Itu Tok Guru Haji Rifai. Dia nak angkat martabat anak-anak murid dia, orang yang mengaji dengan dia, supaya Allah SWT cari kemuliaan di sisi Allah, bukan sisi manusia. Sisi manusia ni apa? Pakaian. Cuba hari ni saya pakai baju singlet, tengok siapa nak dengar. Apa ni? Dia percaya ke ni? Tapi orang nilai pakaian lah. Jadi saya pakai macam ni, orang dengar lah. Tetapi kalau kita terhenti dekat pakaian, kita tak, Allah SWT, elokkan hati hanya elokkan pakaian, belum lagi. Saya belum lagi betul-betul mulia kita. Mulia bukan pakaian kita ni. Allah SWT. Walaupun kita memang kena pakai pakaian yang elok. Nabi pun suruh. Ada seorang sahabat Nabi SAW, Allah SWT, Nabi tengok dia ini pakai baju dah, maksudnya dah teruk sangat-sangat lah, mungkin dah terkoyak mudah, apa lusuh sangat-sangat dah. Nabi kata macam ni kat dia. Nabi kata, diri kamu tu ada hak. Allah SWT, Nabi ambil duit, Nabi bagi kat dia, pergi beli pakaian yang elok, kata Nabi Muhammad. Diri kamu ada hak, maksud dia apa? Pelokkan kat diri kamu tu, kena pelokkan juga. Ya, amal tu penting, tapi diri kamu, pakaian kamu penting juga. Pelokkan diri kamu. Itu Rasulullah. Dalam hadis Nabi SAW, bila sampai tetamu daripada luar kota Madinah, Nabi akan panggil semua sahabat, Nabi perintahkan semua balik pakai pakaian yang paling elok sekali. Kerana kita nak menyambut tetamu. Allah SWT tunjukkan keelokan Islam, kata Nabi Muhammad. Dan Nabi balik daripada rumah, balik ke rumah, Nabi cari baju yang paling elok, Nabi pakai. Itu Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang paling Nabi tekankan apa? Pakaian hati.
Allah SWT, kemuliaan hati ya. Sebab apa? Sebab mulia yang sebenar, orang tu kalau dia nak dia orang yang mulia, yang betul-betul mulia, Allah SWT, dia kena muliakan hati, kena jadikan hati dia ada sifat mulia, baru dia mulia. Allah SWT, sifat bukan pakaian tapi sifat. Allah SWT. Okey ya. Jadi itu Tuanku Haji Rifai, dia macam tu, dia baca kitab fiqh pun dia akan, Allah SWT nasihatkan, dia akan didik juga hati kita. Allah SWT dipesan. Okey. Tuanku Haji Rifai juga di antara Allah SWT yang dia pernah cerita pada saya, dia kata Tuanku Haji Umar Zudi pernah suruh dia pergi khulwah. Khulwah ni apa? Berhenti saat mengaji, amal yang ini amal, pergi duduk di satu tempat, itu dalam tempat dia panggil apa? Macam resort tu dia panggil apa, tempat ada air sungai apa tu, dalam sikit tu, jauh pada orang maksud dia. Tuanku Haji Umar Zudi tunjuk satu pondok kecil, macam tempat duduk untuk ibadat sajalah, tunggu ibadat. Allah SWT. Ini khulwah. Khulwah ni disebut dalam kitab Minhajul Abidin, khulwah. Kita ini sebagai seorang Islam perlu juga ada waktu khulwah. Kenapa nak ikut Nabi Muhammad SAW? Nabi ada time, Nabi akan duduk seorang, Nabi tak mau campur dengan apa-apa. Waktu tu hanya Nabi tumpukan dengan Allah saja. Ada waktu Nabi buat harian, ada Nabi buat bulanan, ada waktu tertentu. Allah SWT. Kalau hariannya Nabi akan buat itu sebelum subuh atau tengah malam. Tu time Nabi tak akan peduli siapa pun. Waktu tu Nabi hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khulwah Nabi waktu tu. Kita boleh nak pilih waktu tu. Kalau kita tak larat, lepas subuh. Allah tak larat lepas subuh. Tu duha ke, lepas zuhur ke, lepas asar ke, sebelum terbenam matahari ke. Cari setiap hari ni, cari satu waktu kita duduk dengan Allah kan. Tutup handset, sebenarnya pada hakikatnya semua dengan Allah. Tapi yang tu lain lah, tu bicara yang lain. Tapi kita bicara secara syariat, Allah SWT, kita kena ada time khusus dengan Allah saja. Walaupun semua dari Allah saja, semua dari Allah, tak ada yang lain. Tapi kita kena time, tinggalkan semua sekali. Allah SWT, tinggalkan handphone, tinggalkan kunci bilik. Waktu tu apa? Renung diri kita. Aku ni Tuhan bagi macam-macam dah, tapi aku duk maksiat lagi. Allah SWT, tak lama lagi aku nak mati dah. Nak kubur nanti macam mana? Waktu Allah SWT nak mati nanti, roh nak dicabut, boleh mengucap syahadah ke? Aku ni mati dalam Islam ke? Aku ni husnul khatimah ke? Astaghfirullah, astaghfirullah. Macam mana ni? Astaghfirullah, ya Allah. Macam tu. Allah SWT. Jadi kena ada time muhasabah dengan Allah. Habis semua yang lain, stop. Allah SWT macam tu. Kita kena atok time kita, 5 minit ke, 10 minit ke, sejam. Yang penting waktu tu tumpukan hati kita. Jangan pula kita bila amal macam ni pertama kali tak rasa apa, kita pun rasa tak ada kesan apa pun, sabuk juga dengan benda lain. Tak, jangan sekali. Dia kena buat kali kedua, kali ketiga sampai rasa sedap. Masuk seronok pula dalam seorang tu. Ingat Allah ni tenang sungguh tu. Rasa lain lah, rasa satu kenikmatan lah. Waktu tu daripada mula 5 minit jadi sejam lah, 2 jam dia rasa dia tak puas dah. Dia nak tambah, dia nak tambah, dia nak tambah. Allah SWT. Sampai kebanyakan waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia akan dilimpah, dibuka hijab, sehingga waktu tu dia duduk dengan siapa pun memang hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu dah sana lah, peringkat sana. Peringkat kita ni celaru lagi. Allah SWT. Okey, kita kena ada waktu tumpu. Okey, jadi khulwah. Jadi Tuanku Haji Rifai ini disuruh oleh Tuanku Haji Umar Zudi pergi khulwah. Ni saya tunggu cerita kat saya juga. Maksudnya nak bagi anak murid dia time hanya zikir kepada Allah Subhanahu, ingat Allah banyak-banyak, muhasabah diri, jauhkan dengan orang. Allah tinggal saat mengajak. Bila Tuan Guru duduk ni, kata Tok Guru, Allah sana hanya dia bawa hanyalah pelita lilin macam tu. Lepas tu bawa sikit makanan saya bakalan. Tempat tu atas bukit sikit kata dia. Petang ni dan sumber air tak ada. Air di bawah sungai tu. Hutan. Mana baling sana. Kata dia, kalau dia nak, Allah SWT, kalau dah nak terbenam matahari petang tu, maksudnya nak maghrib tu, dia akan ambil wuduk dia siap, kata dia. Sebab tak mau nanti wuduk bila dah kelam baru nak pergi cari wuduk, nanti kelam tak boleh, nak turun bawah macam-macam ada. Yang kedua kata dia, dia ambil wuduk, dia jaga betul kata dia. Nak tidur pun tak berani, kenapa? Takut bila wuduk lagi batal, nak kena turun tengah malam lagi. Akhirnya dia berjaga salah, jaga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Tok Guru waktu dia duduk macam tu, macam-macam yang mai kat dia. Ulang mai lah, apa macam-macam lah masuk dalam tu, duduk keliling. Alhamdulillah kata dia dapat lepas lah apa yang Guru dia bagi tu. Maksud dia tak lari lah, Alhamdulillah. Yang tu kadang-kadang jin saja, jin untuk mengganggu. Okay. Tapi dia kata dia hanya tumpu, hanya nak ridha Allah saja, bukan duduk tu nak tarik apa-apa benda yang selain Allah. Tapi Allah pelihara lah, Allah pelihara orang yang hanya nak ridha Allah, orang yang siddiq. Maksudnya apa Tok Guru ni tu kesungguhan dia, kesungguhan dalam beramal. Macam tu pandai Allah SWT macam tu. Okey.
Tapi bagi kita di zaman ni, tok guru kita tak suruh rapi macam tu. Sebab zaman dah berubah. Kita ni kalau tok guru kita nak suruh macam tu, dia tak suruh pilih hutan. Allah SWT, dia akan suruh kita duduk di masjid-masjid, surau ataupun pergi satu tempat yang boleh kita duduk resort dengan apa macam tu. Sebab iman kita tak macam orang dulu. Allah SWT kita punya ni, kita masa dia tok guru di zaman kita bagi sesuai dengan kita saja. Dia tak akan menekan kita. Dan ada orang teman dan sebagainya. Tok guru jadi fa'i tak duduk seorang-seorang. Okey ya. Itu tarbiyah tok guru daripada dia. Okey ya. Allah SWT tok guru jadi fa'i. Okey. Allah SWT, kalau kita lari ya, lari malam, Allah SWT tengok pula bergerak tingkap pula, Allah SWT. Okey. Dan tok guru ni, Haji Rifai ni, Allah SWT, dia sangat tinggi dia punya akhlak. Allah SWT. Tok guru pernah kata macam ni. Tok guru kata macam ni. Dia kata orang ni dia selalu kirim salam kat tok guru dia tu. Tapi sebenarnya segan dia tak nak kirim salam kat tok guru ni. Sebab orang pernah jumpa tok guru Haji Rifai. Contoh dia kata apa? Kami nak pergi ziarah Pak Sumit ni. Tok guru nak kirim salam ke apa tak? Tok guru tak apa. Siapa tok guru Haji Rifai dia tak mau kirim salam kat tok guru besar dia? Dia cerita kat saya sebab orang kata tok guru tak ada pesan apa nah. Dia tak ada apa. Kita saya bukan tak mau kirim salam. Bagi saya tok guru kita tu sangat mulia kata dia. Orang besar. Kita bagi salam ni dia kata macam tak ada adab. Tu perasaan dia, tu hal dia. Tapi kalau ada tok guru lain yang bagi salam macam kita kata tak sama tok guru dah, itu hal. Para awliya hal dia tak sama, para solihin tak sama. Hal dia tu dia rasa. Maksudnya dia rasa macam ni. Kalau aku nak bagi salam, aku berjumpa tok guru pula mengadap lah tok guru. Apa aku kirim hantar utusan pula, hantar orang tengah pula. Macam aku puas pula. Dia rasa begitu. Dia rasa tak gamak nak kirim salam tok guru. Seolah aku hantar utusan pula ni. Patut aku ni nak murid menghadap tok guru, bukan hantar orang pergi sampaikan. Perasaan dia. Perasaan Tunggu Haji Rifai. Itu hal Allah SWT, orang yang soleh-soleh. Okey. Allah SWT. Kita Allah SWT, guru kita lebih kurang saja. Tapi mereka tengok para ulama, para solihin yang berjaya ni, tengok sampai hak tu pun dia bicara juga. Hak tu pun dia nak bahas juga. Dia takut juga, adab juga. So Tunggu Rifai selalu ulang kat kami perkataan, dia kata macam ni. Dia kata orang jahil tak selamat melainkan orang yang alim. Orang jahil tak selamat. Amal pun tak tahu, amal dia pun tak sah, tak selamat dah. Melainkan orang alim. Orang alim tak selamat lagi kata tok guru. Ni pun kata-kata ulama lah, tapi tok guru selalu ulang. Orang alim pun tak selamat lagi melainkan orang yang beramal. Dan orang yang beramal pun belum selamat lagi melainkan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tu pun kata Tunggu Haji Rifai masih dalam keadaan takut. Takut apa? Takut Allah tolak dia punya amal. Takut Allah tak terima niat dia, keikhlasan dia. Takut lagi. Takut lari keikhlasan dia. Maksudnya apa? Allah Muhammad. Kita walaupun kita dah beramal dengan ilmu, kita ahli ilmu, beramal dengan ilmu, kita boleh buat kerana Allah, tapi jangan rasa selesa. Tu guna abang tu. Jangan rasa tak apa dah, aku bukan nak lain pun, Allah saja. Jangan, kena rasa apa? Aku niat kerana Allah dah ni, tapi kena jaga hati aku ni, takut tengah-tengah ni lari pergi kot lain ke. Allah macam takut lagi aku tiba-tiba nak lain pula ni. Jaga, takut, risau, takut. Dan takut satu lagi, takut apa? Tok Guru nak tanam kita takut kepada Allah. Itu Allah itu kata Tok Guru muqallibal qulub. Tok Guru selalu pesan kami doa banyak-banyak. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah SWT, ya muqallibal qulub, wahai bolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas agamamu. Allah SWT, Tok Guru suruh doa. Tok Guru dia takut lah. Para solih ni, para awliya ni dia bukan takut Allah SWT contoh makhluk-makhluk lah. Dan Tok Guru pun selalu ulang kata-kata ni. Tok Guru kata apa? Wali-wali ni kata Tok Guru, Allah SWT, mereka mai apapun, binatang bisa ke, binatang ke, ataupun jin ke, dia tak takut. Mereka sebut nama Allah, Allah SWT. Mereka sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak takut mereka. Dia hanya takut pada Allah. Dia pandang ini tak ada apa, makhluk saja. Tok Guru kata kita ini yang hati tak pernah bersih, tak berasa betul Tuhan itu dia, kudrah dia, apa semua sifat-sifat dia lah, Allah SWT, keagungan dan kekuasaan dia lah. Kita ni kata Tok Guru, bila mai benda-benda macam tu, kita sebut la ilallah juga, sebut Allah Akbar juga, tapi sambil lari Tok Guru kata. Tu ayat dia. Faham tak? Ulama-ulama Allahu Akbar, Allah macam tepi ya. Kita Allahu Akbar lari. Maksudnya apa? Jauhnya jiwa kita dengan hati kita, dengan hati para awliya, para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Dia sebut tadi awal tadi. Allah SWT tinggi depa, sebab tu kita nak contohi depa. Nak hidup macam mana hidup depa. Allahumma ahyina bi hayat, macam mana doa tu? Bi hayatil ulama lah. Macam tu.
macam mana doa tu? Macam itulah yang maksud dia, Allahumma ahyina, ya Allah hidupkan kami seperti mana hidupnya seorang ulama. Allah SWT. Maksud dia hidup macam ulama. Macam itulah ulama, hanya takut pada Allah. Hati dia hanya nak Allah saja. Allah SWT. Dia ceramah depan 1000 orang, hati dia nak Allah saja. Allah SWT. Kita kalau ceramah bukan depan 1000 orang, depan 2 orang pun kita nak pandangan 2 orang tu. Tak dia kata aku. Tak. Ulama ni 1000 ke juta depan dia, aku nak Allah saja. Dan dia pandang semua yang ada ni hanya dari Allah. Mereka yang lihat ni dari Allah, ilmu ni dari Allah, semua dari Allah. Hanya pandang perbuatan dan juga Allah SWT, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja depa. Allah SWT depa bahagia. Okey. Allah SWT itu Tunku Haji Rifai. Okey. Tunku Haji Rifai ni Allah SWT dia tak pin salam kat Tunku dah. Dia punya hal, dia punya adab. Sebab itu Tunku Haji Rifai ni dia pernah bagi tahu kat saya. Saya banyak sembang tu sebab banyak saya tahu cerita macam ni. Allah SWT, alhamdulillah pun Allah pun izinkan kita untuk Tunku banyak sembang dengan kita, alhamdulillah. Dan saya ni sebab saya banyak tahu kalam-kalam ni, sebenarnya bukan saya tahu banyak ni. Kawan saya yang mengaji 20 tahun ada, yang 15 tahun ada dengan duduk dengan Tunku sampai lah ni pun ada mengaji lagi. Mereka lebih banyak tahu. Mereka bina Tunku, pondok dengan Tunku dulu. Mereka lagi banyak lah, macam-macam sangat lah. Tapi saya tahu ni sikit saya yang kita kongsi. Saya tahu sikit-sikit ni sebab dulu ni saya duduk pondok dengan Syafiq. Syafiq ni bujang orang kontemplate panggil. Kenal bujang Lah ni ada di Korea. Allah SWT. Allah SWT. Jauh musafir lihat negara orang. InsyaAllah Allah SWT akan banyak faedahnya insyaAllah duduk negara orang ni. Okey, jadi saya duduk satu pondok dengan Syafiq. Dan pondok kami paling depan sekali. Tepi surau saya, paling depan sekali pondok kami. Dan pondok saya tu dah roboh dah, dia buat tempat parking. Saya pergi tengok itu. Allah SWT. Dan untuk Syafiq ni pula, waktu dia mengaji, dia saya ada lesen dan dia saya yang pandai buat kereta pergi sana sini. Hal lain tak boleh lah, tak ada lesen. Jadi tu Allah pilih lah maksud dia. Bila Syafiq ni Tok Guru nak dia bawa Tok Guru selalu pesan abang dia, ajak mat sekali, so ajak saya sekali. Jadi itulah alhamdulillah. Sebab tu saya banyak boleh sebut Tok Guru kata macam ni, sebab bila dalam kereta, bila kita pergi rumah Tok Guru apa semua, pergi musafir mana, kita dah ambil tu lah. Jadi pergi mana, contoh saya kalau pergi sembahyang Jumaat dulu, saya pergi sembahyang Jumaat dengan Tok Guru. Tok Guru kalau nak pergi sembahyang Jumaat, Syafiq ni lah bawa. Syafiq bawa, dan bila bawa, automatik saya ikutlah. Tok Guru kata, jom pergi sekali, kamu ikut sekali. Allah. Jadi kami setiap minggu duk ulang alik pergi Jumaat di masjid Tunggu Jemaah Zuhdi tu, masjid besar tu yang sembahyang jenazah baru ni. Kami duk pergi dengan Tok Guru lah. Tok Guru ni Allah, yang kami tengok akhlak dia, dia setiap hari Jumaat memang pakai putih semua sebab sunnah Rasulullah SAW Muhammad. Yang kedua, Tok Guru ni bila sampai di masjid, dia tak duduk dalam, dia duduk luar ujung kali. Di masjid dia ada dalam tu tempat dewan solat, luar tu pula dia panggil apa yang tak ada aircon, yang tak ada kipas, betul lah, yang ada di masjid, semua masjid dia panggil apa, koridor dia macam Masjid Ihsan betul lah. Dia duduk ujung-ujung tu, dia duduk luar tu Allah Muhammad. Dia duduk, tapi dia cari tempat depan. Bila dia duduk tu tak apalah. Allah, Tok Guru ni dialah orang paling last sekali keluar masjid. Lepas khutbah semua sembahyang Jumaat, dia sembahyang sunat, dia tak akan balik terus. Dia zikir apa saya pun tak tahu, wallahu alam. Kami tunggu belakang dia, duduk belakang dia. Sembahyang belakang, duduk belakang tengok dia. Dia duduk tunduk seorang dia. Orang balik lah, orang balik. Dia last. Dia paling lama sekali duduk masjid. Zikir lagi. Jadi kami selalulah kami lambatlah balik sembahyang Jumaat. Allahu SWT. Dan lepas, dan orang yang hajat nak jumpa dia waktu tu, dia akan tunggulah. Tunggu dia. Lepas tu baru dia pergi jumpa. Okey, maksudnya apa? Itu dia punya akhlak. Itu alhamdulillah betul lah kita dapat selalu pergi mana-mana tu, Tok Guru selalu ajak, alhamdulillah. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi Tunku Haji Rifai ni dan cerita apa tadi? Pasal apa? Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Tunku Haji Rifai tu dia punya hal, dia rasa segan. Dia pernah cerita pada saya, ingat dah. Dia pernah cerita pada saya, dia kata macam ni. Dia kata kita ni, dia kata malu nak depan wali-wali, kata dia. Kita kotor. Satu saya tengok Tunku Haji Rifai ni bila mai ulama ziarah di pondok, tak kira lah ulama tu muda ke tua ke, umur 30-an ke 40-an, kalau dia orang alim, dia ulama yang masyarakat iktiraf, Tok Guru tak akan cakap dengan dia. Tok Guru cakap sikit-sikit je. Sikit-sikit je cakap, tu tunduk. Dia kata apa? Dia malu kat orang alim, dia malu kat ulama-ulama, kata kat orang soleh-soleh, dia malu. Kenapa? Dia kata kita ni kotor, kita ni dosa banyak. Allah SWT.
kita rasa kita malulah, takut tak ada adab mereka. Allah SWT, mereka tu orang bersih-bersih dekat dengan Allah. Allah SWT mulia, kita ini siapa kita. Masa tu kalau kita tengok Tok Guru Rifai ni, kalau main mana-mana ulama pun dia payah nak cakap. Dia duduk kalau pentas tu dia akan cakap lah aluan apa semua, sikit kan turun. Waktu makan sekali pun dia tak mau cakap, malu. Dan dia takut kalau aku cakap banyak, kalau saya cakap banyak, dia takut Tok Guru takut tersilap ataupun menyakiti ulama-ulama yang main tu. Takut tak ada adab, takut Tok Guru nampak ni cakap tak ada adab. Dia tu macam tu ulama akhlak. Padahal dia ulama dah, dia Tok Guru dah, tapi dia rasa macam seorang pelajar kalau depan ulama ataupun orang alim lain, dia rasa dia macam pelajar. Dia rasa macam dia orang mengaji. Tawaduk tu. Allah SWT itu sifat Allah SWT, orang yang mulia dengan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana kita macam mana? Okey. Allah SWT Muhammad. Tok Guru Rifai ni Allah SWT, walaupun dia sangat dia rasa dia kotong apa semua, rasa ni lah macam-macam lah hati dia. Kalau ada apa-apa tanya apa beritahu. Okey. Tetapi Tok Guru Rifai ni dia sangat dimuliakan oleh Tok Guru juga. Fatih Jisa tu di antara guru dia utama. Fatih Jisa kalau mai pondok ziarah Tok Guru ataupun mai majlis yang Tok Guru jemput, Allah SWT jumpa saja Fatih Jisa ni akan cium tangan Tok Guru Rifai. Sedangkan Tok Guru Rifai ni siapa anak murid dia, tapi cium tangan. Dan Tok Guru akan cium tangan balik kepada Tok Guru Fatih Jisa. Dan Fatih Jisa dia takkan cium tangan orang lah, dia Tok Guru besar kan. Kecuali Tok Guru Rifai dia jumpa dia akan cium tangan. Seperti mana dia sebagai murid pula kepada Tok Guru Rifai. Kami tengok akhlak-akhlak macam tu Tok Guru kita. Maksudnya apa? Dia tu dia rasa dia memang tak ada apa lah Tok Guru Rifai ni, tapi dia diangkat. Dia diangkat. Sebab Nabi sebut man tawadhu'an rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri, dia rasa dia orang lain lebih baik, Allah angkat darjat dia, Allah tinggikan dia, Allah muliakan dia. Allah SWT. Tengok lah ni bila dia meninggal dunia, Tok Guru meninggal dunia, hak orang tak pernah kenal pun teriak dengar dia meninggal. Ada? Macam kawan kita baru jumpa 2 kali Allah SWT. Sambil kipas sate, dengar Tok Guru meninggal, teriak, baru jumpa 2 kali Allah SWT. Maksudnya apa? Allah SWT, Allah angkat dia. Allah jadikan hati-hati orang mukmin kasih pada dia tanpa disuruh. Allah dia tak suruh pun, hampa cinta pada aku, aku mengajak banyak ni. Tak. Dia duduk pondok, tunai hajat orang, tolong orang pun tak kenal dia. Orang pun tak peduli sangat. Allah SWT Muhammad. Tapi bila dia tak ada saja, semua orang jadi peduli. Tok Guru, ada ulama hebat. Ada orang sedih, ada orang teriak, ada orang sok silapnya tak ada jumpa. Maksudnya apa? Allah letak dia tu di hati kita. Kenapa? Allah ni bila Allah kasih kepada seorang hamba, kata Nabi Muhammad, Allah panggil Jibril. Allah kata, wahai Jibril, aku cinta pada fulan bin fulan, hendaklah kamu cinta pada dia. Jibril cinta pada orang ni, dan Jibril panggil semua penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah cinta pada orang ni, cinta pada dia. Semua penduduk langit cinta pada dia. Dan akan diturunkan di bumi, Allah SWT Muhammad, kepada hati-hati orang mukmin itu, kasih juga pada dia. Walaupun tak pernah kenal, kasih. Nah itu ulama, Allah SWT itu ulama. Dan kenapa kita boleh kasih pada seorang ulama walaupun kita tak pernah jumpa? Kenapa? Kebiasaan dia meninggal kita rasa sedih. Kenapa? Sebab ulama ni siang dan malam dia fikiran dia ni apa? Aku nak selamatkan orang, nak selamatkan umat, nak selamatkan. Dan dia belah kasihan pada semua orang. Kita ni hak tak semayang ke, hak ada dosa zina ke, tak kira dosa apa yang kita buat, mencuri ke, apa sajalah. Allah SWT. Kadang-kadang kawan yang mencuri sekali pun tak pernah kasihan pada kita, tak pernah doakan kebaikan pada kita, hidayah. Tapi Tok Guru yang tak pernah kenal kita tu, dia di pondok sana ataupun di madrasah, ada di rumah dia, tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Ya Allah, ampunlah semua orang maksiat pada hari ni. Mana umat Nabi Muhammad di negeri aku, di kampung aku, di negara ni ataupun di umat Islam seluruh dunia yang pernah buat maksiat, yang tak taubat lagi, ya Allah beri taubat kepada mereka, bagi hidayah. Yang belum baik, ya Allah baikkan mereka. Setiap malam mereka menangis-nangis. Habib Omar bin Hafiz kan, dia pernah, Allah SWT Muhammad, Allah SWT, ulama Yaman, dia nak pergi buat spek. Doktor kata spek ni dah habis dah power, maksudnya power dah tebal sangat dah, dan mata pun dah makin rabun. Dah kata doktor, yang ni disebabkan Habib banyak menangis, kata dia. Saya nasihatkan Habib berhenti menangis. Terus menangis dah banyak-banyak. Kata Habib Omar, kata dia, aku bangun setiap malam, di malam hari, waktu tahajud tu, setiap malam aku akan berdoa supaya umat ni, Allahumma salli ala manusia ni, umat ni diampunkan oleh Allah, kata dia. Dan aku tak akan berhenti menangis untuk minta Allah ampunkan umat ni. Biarlah mata aku, janji aku boleh menangis setiap malam, ya Allah ampunkan semua orang Islam, ampunkanlah semua umat ni, ampunkanlah semua orang yang maksiat pada hari ni, ampunlah semua orang yang jauh denganmu, yang tak pada hidayahkanlah ya Allah. Nangis-nangis setiap malam. Itu jiwa ulama.
Sebab jiwa Nabi Muhammad, Nabi SAW siang dan malam umat. Allahumma salli. Nabi akan gembira sangat bila ada berita baik untuk umat, dan Nabi Allahumma salli sedih dan belas kasihan mana-mana umat yang Allahumma salli dia ke arah benda yang tak elok lah. Iaitu jiwa ulama macam tu. Depa ganti Rasulullah. Setiap hari doa ni untuk kita. Depa ni doa Allahumma salli Muhammad. Sebab tu bila meninggalnya ulama walaupun tak pernah kenal, kita rasa macam terkesan. Kenapa? Kita dah dapat doa dia. Kita dah ada hubungan dengan dia. Walaupun tak pernah jumpa dengan dia. Hubungan apa? Hubungan hati dia panggil. Dia cinta pada kita. Dia cinta pada umat. Ulama, jiwa seorang ulama, dia tengok siapa pun dia akan belas kasihan, dia nak orang tu kebaikan. Guru kita di Yaman selalu sebut macam ni. Dia kata apa? Dia kata para awliya, para salihin itu mereka tak mau pun apa pun pada kita, melainkan mereka nak kita ini Allah dapat kurniaan Allah, dapat ridha Allah, tu mereka nak. Maksud mereka, kalau kita nak kawan cari para wali, para salihin. Kenapa? Mereka paling jujur sekali. Mereka kalau kawan kita mesti mereka nak satu dia dapat baik, dapat hidayah, dia dapat ridha Allah, syurga. Itu saja mereka. Mereka tak kawan dengan kita, mereka nak itu, nak ini, nak ini, dah. Allah saja. Allah saja, itu jujurnya mereka. Lepas tu bila hilang orang macam ni, kita akan terkesan. Kenapa? Mereka berjasa dengan kita. Okey ya? Allahumma salli ala Muhammad. Sikit lagi. Banyak ni yang sangat-sangat yang saya tulis. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk memang tak habis kan? Allahumma salli, tapi tak apa, kita kongsi sikit-sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Di antara pesanan Tuan Guru Haji Rifai, Tok Guru kata macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tok Guru kata, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Tok Guru, kita ni kena buang perasan. Perasan apa? Perasan pada diri sendiri. Kena buang. Allahumma salli. Jangan kita jadi orang yang perasan kata kita banyak ibadah, kata dia. Tak boleh, tak elok yang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena macam mana? Kita kena pulihkan hati kita. Macam mana nak pulihkan? Kalau kita ni suka perasan diri kita banyak ibadah, kita pandang kita ni ada kelebihan, kata Tok Guru, kita kena dengar dan baca kisah-kisah orang yang banyak ibadah supaya kita rasa kita kurang sikit. Contoh, kalau hari ni kita semayang sunat 2-4 rakaat, kita rasa banyak buat 4 sunat ni, buat 2 ni banyak ni. Perasan demi perasan, kata kita ni ada kelebihan lah. Kata Tok Guru, pulihkan perasaan ni dengan cara dibaca kisah-kisah orang yang semayang duha yang banyak tu. Contoh, orang semayang duha 12 rakaat. Bila kita tahu baca kisah orang semayang duha sampai 12 rakaat, nak bandingkan kita 4 rakaat, kita rasa apa? Sikit lah, orang senang, aku ni tak banyak pun, sikit aku buat, dan aku nak usaha lagi tambah. Maksudnya nak didik sentiasa rendah diri dan tak merasakan lebih hebat dan juga merendahkan orang lain. Itu Allah SWT nak didikkan para ulama kita. Datuk Guru ni mulianya dia suka habiskan masa dengan anak murid walaupun dia sibuk. Tok Guru ni lepas main isyak, dia tertibkan, dia letak jadual, lepas main isyak kami tak nak mengaji, tetapi ada baca Quran ramai-ramai. Surah Taha, surah Al-Kahfi, surah pilihan yang Tok Guru letak untuk baca setiap malam untuk bersihkan jiwa kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tok Guru ni, sepatutnya dia ni sebagai tuan Tok Guru apa semua, patutnya dia tak perlu duduk lah maksudnya. Dia habis main isyak, dia pergi lah. Hal dia kan, dah ada mengajak dari maghrib tadi lagi, penat dah. Tak, habis main isyak, dia wirid apa semua, dia akan kalih. Dia lambat sikit lah masuk baca Quran ni. Dia lambat sikit, dia habiskan wirid dia. Dia akan kalih, duduk sini. Duduk sekali baca Quran. Baca Quran dengan anak murid dia. Walaupun surah-surah pilihan, tapi dia nak duduk. Dengar. Dia nak duduk, nak baca sekali. Kadang-kadang dia sendiri yang baca. Maksudnya apa? Setiap program di pondok, setiap amalan yang dia atok di pondok, dia sendiri yang akan buat. Ini jangan jumpa. Selalu kita pergi mana-mana pondok, tak boleh kita rendah kawan pula. Maksudnya kita lah, kita ni, kita salah kita tak apa. Ada setengah tempat ataupun kita sendiri, bila kita atok kat orang, pasang baca ni. Nak baca di pondok kita, contoh kita kata tu. Tak semestinya kita duduk. Kadang kita kata apa? Budak-budak dah buat. Budak kerja lain pula lagi. Jadi dia buat. Janji dia ikut apa yang aku atok. Kita macam tu. Tok Guru tak. Dia nak, dia suruh, dia atok, dia buat. Dia tunjukkan anak murid dia. Tok Guru jadi fa'il. Malam Jumaatnya dengan anak murid. Allahumma salli. Dia pimpin. Qiyam mulainya dia mengawal, dia pimpin. Dia tunjukkan anak murid, aku buat. Ada setengah tempat, waden ustaz, dia selama habangkan anak murid dia malam-malam. Esok bangun ke 4 pagi buat qiyam mulai noh. Hang jadi imam, pukul nanti hang jadi imam. Waden buat apa? Waden tidur. Allahumma salli. Siang subuh pun buat waden. Tok Guru tak mau jadi macam pembimbing tu. Kita nak pembimbing yang macam mana? Kita buat. Allahumma salli. Sebab Allah kata apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma salli. Allah kata apa? Peliharalah diri kamu. Allah kata diri kamu bukan ahli kamu lagi. Allah kata diri kamu dulu.
Lepas tu barulah ahli kamu pelihara daripada api neraka. Allahumma salli. Maksudnya apa? Yang kita kena selamatkan diri kita dulu. Lepas tu baru sekali orang lain, ajak orang ahli kita. Ada orang dia suruh buat, dia tak buat tak amal lah. Okey, sedangkan Allah kata diri kamu dulu. Okey, mulakan dengan diri ya. Kalau hari Ashura, Allahumma salli Muhammad, ada kacau bubuk apa semua. Pasal Tok Guru tak ramai lah duduk apa semua tengok. Tak, dia akan letak kursi tu duduk tengok. Narai anak-anak murid yang buat kerja khidmat tu dia tengok. Kadang dia baca kitab. Yang penting aku nak duduk dengan anak murid aku, program apa depa buat di pondok aku ada. Aku nak join depa. Tunggu jadi fa'i. Sayang kat anak murid. Tak, dia nak habiskan masa dia dengan anak murid dia. Allah tu tunggu haji Rifai. Sayang sungguh kat anak murid dia. Lepas tu anak murid dia semua memang sangat segan lah, sangat respect kepada tunggu haji Rifai. Allahumma salli Muhammad. Okey. Allahumma salli Muhammad. Ada seorang kawan saya duduk pondok berapa lama? 3 tahun ke? Dia duduk pondok dan dia tak ada apa-apa bekalan. Maksudnya duit dah habis, tak kerja apa lah, tapi nak duduk pondok juga. Dia ada murid lama Tok Guru lah. Tapi Tok Guru kata apa dia? Tak apa, kamu duduk saja, tak perlu, duit dah tak ada, tak boleh, mak ayah tak boleh hantar, susah. Tok Guru kata apa? Tok Guru yang akan sponsor dia. Tok Guru Rifai sponsor dia. Sepanjang dia mengaji tu, harian dia, apa dia perlu, semua Tok Guru yang belanja. Maksudnya seorang Tok Guru yang dia mengajak kita, sungguh-sungguh didik kita dalam sama, support kita pula. Macam seorang ayah, Tok Guru Rifai. Pilah waktu mana pun kita kata susah, dia akan bantu kita. Nak apa dia kata? Nak apa? Allah, dia akan bantu. Satu hari saya duduk dengan Tok Guru Rifai, dia sakit teruk, agak teruk waktu saya ziarah tu. Tak larat dah sakit. Tiba-tiba mai seorang orang luar daripada KL sana, mai dia letak ayam. Dia kata apa? Tok Guru saya sakit. Macam sakit ni. Tok Guru tu dia tak tunjuk langsung dia sakit. Dia sakit ni tapi dia bangun, dia tunjuk sihat. Oh, dia tahu Allah sakit no. Masya-Allah. Allah senang. Dia nak hayati orang tu sakit. Walaupun dia sakit juga tapi dia tak tunjuk. Kalau kita nak main cerita sakit aku sakit juga tak faham tak? Tak. Akhlak. Korbankan diri, tak apa. Sembunyikan diri. Lepas tu orang tu kata apa? Tok Guru buat ayam, Tok Guru buat ayam. Allah senang. Hajat orang. Dia tunggu haji Rifai. Sungguh dia. Okey. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Tok Guru pernah kata kat saya macam ni, dia kata apa? Para wali ni kata dia, apa yang Allah bagi semua dia perasa nikmat. So dia pandang semua ada hikmah. Sehingga kan ada para wali yang dia suka sakit. Ni waktu mana sebelum dia sakit tu dia cerita kat sini, ada 3-4 minggu lepas lah lebih kurang. Tok Guru kata para wali ni depa sakit tu tak apa, depa bahagia dalam sakit depa. Allahumma salli Muhammad. Okay, seolah nak beritahu hal diri dia aku. Dia maksudnya dia tak macam kita tengok. Kita mungkin tengok Tok Guru macam tekanan, tapi dia tu kita tak tahu hal dia dengan Allah. Tapi dia cerita wali-wali lain. Bukan dia mengaku dia wali pula lah. Sebab ada fitnah sebelum ni 2-3 tahun lepas sebelum saya pergi Yaman, saya pergi ziarah Tok Guru kata apa? Tok Guru kata, saya cerita tentang ada seorang Tok Guru kita ni, ulama-ulama yang ada lah di Yaman, di ni. Orang duk fitnah ulama waktu tu kita kata. Ulama ni orang fitnah. Tok Guru kata, Allahumma salli Muhammad. Dia kata biasalah zaman ni orang suka kata orang sesat. Dia kata dia pun baru ni orang kata sesat juga. Tok Guru pondok juga, masa dia orang ustaz pondok juga aku tu, pakai kata dia sesat. Sebab Allahumma salli 2-3 tahun lepas cerita ni. Sebab kata dia ada seorang main majlis dia balik pada majlis Tok Guru mengajak ni, dia pergi cerita kat ustaz di Perut Panjang tu, dia kata apa? Dia kata Tok Guru Rifai mengaku kata dia wali Allah dalam kuliah dia. Logik tak kita? Tok Guru punya didik kita jangan ni, hati kita kena ni, orang lain lebih baik. Takkan tiba-tiba saya lah wali Allah. Takkan betul kot? Allah sana. Kita dengar Tok Guru senyum, malah sambil cerita Tok Guru senyum. Dia tak ada rasa hasad, dia tak rasa marah apa, tak ada. Dia senyum malah sambil cerita. Saya pun dia kata itu depa pergi kata saya ni mengaku wali dalam kelas dia kata. Tak gamak takkan kot Tok Guru tahu tu. Tu kata Tok Guru, Allah senang Muhammad, tapi tak apalah, biasalah tu. Tok Guru kata orang pakat marah lah ni. Tok Guru kata sampai majlis dia selalu penuh jadi kurang. Tak tahu sebab dari tak ada waktu tu. Kurang majlis jadi apa surut sebab apa? Kuih kurang. Sebab apa? Sebab ustaz-ustaz kolong dia tiba Tok Guru Rifai. Susah tu mengaji apa? Mengaku wali, ingat dia baik lah. Sedangkan Tok Guru Rifai ni waktu mana dia buka pondok, waktu mana dia umur 30-an, memang dikata macam-macam. Kata nak menunjuk, orang kata nak hang ni muda lagi, hang ni apa, orang kata macam lah. Sebab dia ini, dia tak tunjukkan diri dia, tak tunjukkan ilmu dia. Orang ingat dia ni macam tak ada ilmu lah. Sedangkan ilmu tu memang layak dah buka pondok, tapi orang macam tak iktiraf dia. Sebab tu bunyi ni low profile. Tapi cuba dia pakai macam ni, apa semua, dia
mungkinlah. Tapi dia perlu profile saja. Tapi disebabkan Tok Guru dia yang suruh, dia pegang kata-kata Tok Guru, dia buka juga. Dia happy tak? Tok Guru Rifai ni dia orang prinsip dia kuat. Dia kata macam ni, dia kata kita ini, kata Tok Guru Rifai, kita kena ambil apa saja nasihat daripada siapa pun. Jangan tengok apa yang dikata, jangan tengok siapa yang kata, tengok apa yang dikata. Tu cara Tok Guru Rifai. Kata Tok Guru, walaupun budak-budak kata pada kita, kalau betul ambil, kata dia. Tapi kalau orang kata pada kita yang mereka kata tu tak betul, kata Tok Guru, tak apa, teruskan saja. Jangan terkesan apa. Tu dia prinsip dia kuat. Sebab tu dia tak tutup pondok sebab orang kritik dan orang serang pondok dia. Dia buat terus kerana Allah. Dan orang yang serang dia, semua dia, depa sakit ke, depa ada masalah, dia akan ziarah. Dia dulu yang ziarah. Apa hajat dia akan tunai. Walaupun musuhi dia. Dan banyak orang yang sedang lepas tu. Tu cara tunggu Haji Rifai. Dia menghidupkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri dia. Jadi itu Tok Guru. Jadi Allah SWT, orang kata dia sesat. Dia sesatnya macam mana? Satu hari saya pergi ceramah, seorang ulama juga, Tok Guru juga di Kedah kita ni, di pondok lain. Saya pergi, waktu tu seorang syekh ni, dia hentam orang yang mengaji tasawuf di Perut Panjang. Kata dia, orang cerita pada saya, seorang Tok Guru ni mengajak tasawuf di Perut Panjang, buat ajaran sesat, dia kata. Ajaran dia apa? Dia kata bila dah yakin tak payah semayang. Sesat ni, kata Nabi pun semayang. Saya terkejut dengar, Perut Panjang ada orang ajak tasawuf sesat tu. Saya balik, ziarah Tok Guru, jumpa Tok Guru. Tok Guru tanya, di kuliah tu dia cerita apa? Sekongsi sama, dia suka nak dengar ilmu, dia suka cinta ilmu. Allah SWT. Kata Tok Guru, ada masalah Tok Guru. Saya terkejut juga, dia kata di Perut Panjang ni ada seorang ajak kitab tasawuf sesat. Dia kata sesat tang mana tu? Cerita tengok. Syekh yang marah tu, dia sesat apa tu? Dia kata jangan pergi mengaji hampa semua, yang pergi mengaji apa semua. Kata Tok Guru, sesat tang mana? Syekh tu kata, saya abang, Syekh tu kata, Tok Guru tu ajak siapa yang dah yakin tak payah semayang. Tok Guru senyum, Tok Guru kata, tak sesat betul dia ajak tu, betul buat sana. Maksud dia ini pemikiran yang sangat luas, hati yang sangat lapang, sangat luas. Allah SWT. Kata Tok Guru syarah pada saya balik. Tok Guru kata, tak boleh kita kata terus kalam tu sesat. Allah SWT. Kerana kata Tok Guru, sebenarnya betul. Bila kita dah yakin dengan Allah, yakin dah dengan janji-janji Allah, yakin Allah lihat kita, Allah SWT, tak payahlah semayang. Apa maksud tak payah semayang? Semayang jadi senang. Tak payah dah, tak susah nak lawan nafsu. Kita dah lawan nafsu ni tak rasa kata wujud Allah tu. Tak rasa akan bertemu dengan Allah, tak ada rasa. Tak payah semayang. Tu kata bila dah yakin senang semayang. Mungkin Tok Guru tu, kata Tok Guru Rifai, mungkin Tok Guru tu nak habang tu. Maksud dia bila dah yakin senang semayang. Tapi dia pakai tak payah semayang, bukan maksud dia jangan semayang. Kecuali dia kata, dia pakai perkataan jangan semayang tu je lah. Tak payah ni maksud dia boleh lagi kita sangka baik. Tok Guru kita kena sangka baik lah. Kadang-kadang orang ni main dengar kuliah, dia main lalat. Tok Guru dah hurai lah. Yakin ni kita senang semayang, mudah semayang. Sebab kita yakin ada Allah. Kesimpulannya, bila dah yakin tak payah semayang. Dia tu baru duduk, astagfirullah, sesat. Keluar terus kecil tengah dua. Allah senang. Kadang jadi ke tu. Sebab tu mengaji kena main awal. Mengaji kena awal. Main tengah-tengah tak apa lagi. Jangan main last sekali. Boleh main dapat barakah. Tapi kalau main last tak faham, jangan balik terus. Tanya dulu. Kalau ringkas sangat. Macam seorang Tok Guru kata macam ni. Orang suruh dia ucap ceramah. Orang kata, Tok Guru ajak ucap 5 minit. Dia ucap 5 minit sat saja. Kita ini kena syukur apa semua. Lepas tu dia kata macam ni. Allah SWT. Kita ini semuanya Allah, kata dia. Allah SWT. Wallahu a'lam bid. Lepas tu orang, astagfirullah, apa ni? Lepas tu orang pergi jumpa dia, apa katanya tu? Allah SWT. Dia kata, Allah SWT, orang kata, orang petikai lah kata-kata dia tu. Mana boleh kata aku tu, kita makhluk. Allah SWT. Dia kata, bukan salah saya, kamu bagi 5 minit. Saya nak hurai tak boleh, kata dah tak dan. Allah SWT. Maksud apa kita ini semuanya Allah, maksudnya apa? Tangan kita, kaki kita ada ni, siapa buat? Allah buat. Semua ni Allah buat. Allah bagi jadi ni. Syukurlah pada Allah nak cerita tu. Tapi dah sebab masa singkat kata dia, saya pakai satu kata-kata yang ringkas tapi boleh faham. Tapi jadi fitnah pula. Jadi kita tak boleh salahkan Tok Guru tu, tak boleh salahkan orang juga. Kadang-kadang benda tu nak jadi kan, nak buat macam mana kan. Sepatutnya teranglah, tapi mungkin itulah maksudnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang selamatnya kita kalau boleh tak payah keluarlah kalam macam tu kan. Itu ulama-ulama yang kadang depa perasaan depa terlajak ke apa macam tu Okey, jadi maksudnya apa? Tunggu jadi Rifai nak cerita apa? Sangat kuat husnuzan. Tapi kalau betul benda tu sesat, dia akan kata sesat. Dia tak ada husnuzan lah. Tapi kalau masih lagi maksud dia longgak, maksud dia tak jelas, dia tak akan kata. Dia takut nanti Allah
tanya nanti, takut. Kalau kita sikit ya, orang kata tu ustaz tu, oh sesat, ustaz. Ustaz tu nya, oh sesat. Oh sesat, oh sesat semua. Tanpa siasat, tanpa pergi jumpa, tanpa bahas, tanpa husnuzan. Nah. Di zaman na'udzubillah. Tiru temu jadi fa'in dalam bersangka baik, dalam luas pemikiran dia. Allah SWT. Orang buat kitab Jawi, kod Rumi, kita dah. Oh, tak boleh kan? Tak apalah. Zaman ni ada orang tak boleh Jawi, kita baca Rumi. Allah SWT kan. Luas sikit lah, luas sikit. Allah SWT. Dakwah itu perlu tajdid, kata Habib Abu Bakar Adni. Dakwah perlu ditajdid kan. Diperbaharui dakwah di zaman ni, kerana zaman dah berubah. Kalau kita kekal dengan dakwah yang sebelum ni, kita dah ketinggalan. Pendakwah ketinggalan, masyarakat takkan terima. Pendakwah kena perbaharui cara dakwah mereka. Tak perlu ikut pakaian masyarakat, tak perlu ikut cara masyarakat, cara kita, tapi ubah supaya sesuai dengan masyarakat yang hidup pada zaman tu. Macam tu, Allah SWT. Bukan maksud dia, contoh kita hanya baca kitab Arab, kitab Jawi saya kita baca, nak masuk ngajak masyarakat. Macam kita kata ni, hampa nak ngaji kitab Jawi yang Arab saya, yang lain jangan Rumi mesti tak mau. Tak boleh. Masyarakat kena raih. Kalau berat dekat mereka, mereka akan tinggalkan terus. Tak boleh faham tu, tak boleh faham. Tak boleh, bye-bye, tak boleh. Kena macam raih kan. Kita kata macam ni, saya baca yang Jawi, tapi baca-baca kena cari yang Rumi. Saya pakai Jawi, Allah SWT macam tu. Dia lebih kepada meraihkan. Lebih kepada kita jangan ketat dengan pada masyarakat di akhir zaman. Tidak lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu boleh kita kata hampa nak ngaji menjumpa aku. Zaman ni tak boleh kata Habib Omar. Kalau kita nak dalam bab menuntut ilmu ni, kita zaman ni macam mana? Kita kena pergi cari orang sampai ke ilmu. Bukan orang yang cari kita. Kalau kita biarkan orang tak keluar pergi sampai ke ilmu, nanti orang akan tersesat. Maksudnya kita kena ada serius, maksudnya kena ubah cara dakwah. Bukan ubah semua dah, ubah yang untuk kita cara untuk masuk ke masyarakat, cara penyampaian dan sebagainya. Ya, kita kena berjumpa, bukan orang main kita. Macam tu. Allah SWT. Oh, banyak lagi, tak payah lah. Tak payah. Allah SWT ada banyak sangat ni. Berlambat lagi. Sambung bagi ketiga. Oh, yang ketiga, sambung bagi ketiga. Ingat sambung bagi ketiga. Saya pun lari dalam bagi ketiga. Jadi tu macam tu. Untuk Tok Guru Rafaq ini. Saya punya kawan seorang, satu hari kawan saya pernah jumpa Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, saya nak mengaji, saya nak belajar pertahan diri. Apa dia panggil? Silat apa ni lah. Apa pandangan Tok Guru saya nak pergi belajar ilmu pertahankan diri? Tok Guru kata macam ni. Sambil senyum. Tok Guru kata apa? Pertahan pemati, tak pertahan pemati. Allah senang. Maksudnya apa? Tu ayat dia. Maksudnya apa? Dia nak didik hati nak murid ni. Jangan kamu anggap bila mengaji saja, oh tahan, maksudnya support. Dia didik, dia tanam siap dah. Pertahan pemati, tak pertahan pemati kata dia. Allah senang. Dia tanam dah. Bahawasanya apa? Hati kena dengan Allah. Nak ngaji, nak pergi ngaji. Tapi Tok Guru Rafaq itu cara dia. Dia jaga sungguh hati nak murid takut lari. Allah senang. Tu dia punya kalam dia, kalam Tok Guru. Allah senang amat. Kisah. Allah senang amat. Pernah satu hari kawan saya ni, ada pondokan saya, dia hari tu tak bangun sembahyang subuh jemaah. Subuh buat tapi sembahyang jemaah tak. Tok Guru ni kalau orang tak sembahyang jemaah, tetap masuk ngaji dia akan panggil. Ketua pelajar akan bagi nama semua, Tok Guru akan sebut, panggil orang tu dia nak jumpa. Dia akan pergi panggil lah. Bila panggil mai rumah Tok Guru, kawan saya ni cerita, duk ketak lah. Hati ni duk kenang apa ni dengan Tok Guru ni, Tok Guru panggil ni, takutnya. Wah, Bismillah Muhammad. Pergi rumah Tok Guru tanya macam ni. Semua ketak ni, tunduk ni. Tak bangun sembahyang subuh jemaah. Allah Bismillah Muhammad. Kawan saya ni pergi, Allah Bismillah Muhammad. Dan saya tak ada pengalaman lagi, saya kena panggil Tok Guru, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak pernah kena panggil lagi. Alhamdulillah. Okay, jadi itu kongsi nikmat, bukan kita nak tunjuk kita, kongsi nikmat saja. Okay, jadi bila Allah Bismillah Muhammad, kawan saya ni pergi, takutlah, gerun. Tok Guru kata apa? Tok Guru kata macam ni. Sebab apa tak masuk sembahyang subuh jemaah? Semua tak nak jawab. Dia berpakat jawab. Terlena Tok Guru. Letih bangun terlewat Tok Guru. Tok Guru kata apa? Malam ni tidur awal sikit. Itu lah. Tak apa. Habis macam tu lah. Tapi anak murid yang balik tu, esok sembahyang subuh awal. Maksud dia ikhlas cakap tu. Tak perlu rotan, tak perlu ambil tindakan disiplin, tak perlu pengurus kena turun, kena lapor pada mak bapak, tak boleh. Tak tu dah. Tapi ikhlas dia tu. Dia cakap dengan sayang, cinta, cakap dengan kasih. Bukan cakap duk pandang, hampa tak sembahyang subuh, aku sembahyang jemaah subuh. Tak pandang rendah kepada anak murid dah. Allah SWT. Dia pandang depan ni ada harapan lagi, hidayah Allah ada. Dia kata apa? Malam ni tidak awal, no? Macam tu kan. Dia pergi, balik.
Tapi lepas tu, esok tu semua pakai sembahyang subuh. Macam tu, maksudnya nur seorang ulama. Tak perlu teruk-teruk. Nanti Tok Guru Haji Rifai. Allahumma salli hebat lah. Susah nak cari Tok Guru yang tak marah kita, tapi kita boleh berubah. Dia tak marah apa, dia tak pernah lagi ada seorang kawan saya, dia duduk dengan Tok Guru hampir 15 tahun. Dia tu sejak saya duduk sampai 15 tahun, tak pernah lagi sejarah tengok Tok Guru marah. Senyum betul. Kalau marah dia pun marah senyum lah. Kita kena mengaji, tak boleh kita duduk pondok atau keluar lah. Macam tu saja. Tapi nak murid ni dengar, Astagfirullah, masuk ngaji esok. Maksudnya keistimewaan yang Allah ibadat dia. Kita kalau cakap begitu, Lamping, nampak Aswad, nampak? Allah sana, Tolha, esok masuk ngaji nah. Dia kata, Allah abang betul ya. Allah sana. Kita. Tapi nak abang kata hati dia tu, roh dia tu, nur dia tu. Cakap sikit ya. Allah sana esok ngaji nah, esok masuk. Kita jangan duduk di pondok tu, waktu mengaji masuklah. Macam tu lah. Tak pernah marah, tapi cakap habis. Jiwa kita habis. Ni bukan nak tipu-tipu nak reka orang yang pernah ngaji ni tahu. Allah sana, Tuan Guru Haji Rifai. Allah sana. Cakap sikit lah tapi kesan di jiwa. Allah sana. Okey. Dan ni last ha. Tok Guru Haji Rifai ni kita baru nak BMF kan setahun 2 ni kan. Baru kita nak laungkan BMF by Muslim First. Tok Guru Haji Rifai ni dia buat puluh tahun dulu dah. Tok Guru Rifai ni dia seorang yang dia tak akan beli produk yang bukan Muslim. Minta maaf kalau ada bukan non-Muslim, bukan nak rendahkan. Tapi nak cerita kata Tok Guru kita dia macam tu. Dan jangan kita kata orang ni resis sebab ni pilihan kita. Allah dan Rasul ajak kita cari makan yang paling baik sekali. Kita ikut Allah dan Rasul. Allah misalnya kalau tak ada pilihan baru kita ambil yang lain. Dia ni Tok Guru Haji Rifai ni, kawan saya ni Syafiq ni yang dia buat dia cerita. Dia kata apa, pernah dia satu hari Tok Guru kata, jom bawa pergi beli buah. Singgah kedai buah. Waktu tu dia balik daripada mana tu. Dia jumpa kedai buah, dia berhenti. Tok Guru nak keluar nak pergi beli. Tok Guru tengok India. Maksudnya sedap non-Muslim. Tok Guru kata apa? Kita cari kedai lain. Cari yang Muslim Tok Guru kata. Buy Muslim first. Cuma Tok Guru tak sebut BMF. Tak sebut sebab tak ada lagi slogan waktu tu. Dia pun cari. Walaupun susah, Tok Guru sanggup. Tok Guru Rifai ni, dia sanggup susah. Yang penting, buy Muslim first. Not yang paling aku yakini. Tak ada subah ataupun tak ada benda yang tak elok. Tok Guru Rifai. Dan dia sanggup berlapak kalau dia tak jumpa. Sanggup dia. Yang penting tak masuk langsung benda yang menyebabkan hati akan problem. Tu dia BMF Tok Guru ni memang sangat-sangat hebat. Dia aiskrim tak makan, opok tak makan, coklat tak makan. Tapi kalau aiskrim tu orang Muslim buat, produk Muslim boleh makan. Dia tanya dulu, ni keluar dari mana tu? Saya tak makan. Maksudnya tu dia maksudnya betul-betul jaga makan. Itu ulama betul. Jaga makan. Allah SWT jaga makan. Jadi harap kita dapat semangat juga untuk menjaga makan. Menjaga apa saja yang saya pernah satu hari pengalaman saya tak habis-habis lah ni lah paling lah. Allah SWT. Ni saya satu hari dulu masa saya ngaji pondok awal saya tak faham kitab Jawi ni. Sebab dia terjemah tarikat Arab, dia jadi macam susah kita nak tulis dapat. Tapi boleh faham sebab Tok Guru akan terang kita faham. Cumanya kita jadi macam berat. Saya akhirnya bila berat itu saya rasa bodohnya aku. Macam mana aku nak ngaji ni? Lambatnya aku. Saya pergi rumah Tok Guru, saya mengadu, Tok Guru, payah nak faham ngaji ni. Tok Guru sebut satu jaga makan. Jaga makan, faham ilmu kita. Sebab tu dia abang lah. Burger jangan ada makan. Cukup rupuk ni susah ada makan. Jaga makan kata dia. Allah SWT makan hal elok saja yang Muslim. Allah SWT lepas tu saya pegang jaga makan. Dan Tok Guru kata kalau jaga makan, insya-Allah ilmu Allah bagi. Saya pun mula waktu tu start saya jaga makan. Allahumma salli Muhammad. Saya ni bab sosial apa semua benda-benda yang maksudnya benda yang Tok Guru tak makan tu. Dari sejak Tok Guru tak bagi saya makan sampai kini saya tak makan. Kat 10 tahun lah kita tak makan lah benda tu. Tapi kesan tu kita rasa. Bila mula start jaga makan, yang Tok Guru kata yang ni jangan makan, yang ni jangan makan. Agak-agak Tok Guru tak makan agak-agak. Sebab agak-agak ni dia bukan semua Muslim. Lah ni mungkin ada dah. Zaman dulu dia main macam tu saja. Kan? Tok Guru tak makan agak-agak. Jamu agak dia tak makan. Buat sedap dia takkan makan. Dia tak boleh. Saya tak makan. Allah SWT. Saya pun terikut Tok Guru lah. Tok Guru tak makan, kita tak makan. Jadi bila kita jaga macam Tok Guru jaga tu, kita tiru dia tu, memang kesan cukup cepat. Lepas tu saya mula, faham. Jadi ngantuk pun tak ada. Mengaji semangat. Oh, memang perubahan sangat banyak. Maksudnya penting jaga makan. Sampai Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nabi kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai nabi, makan yang baik-baik dan amal soleh. Penting makan yang baik-baik tu. Sampai Allah suruh nabi-nabi ya. Mudah-mudahan kita dapat meniru para ulama, para salihin, dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Banyak lagi kita boleh kongsikan, tapi kita tak boleh sebab masa kita dah habis. Dan kalau kita nak kumpul dengan kisah-kisah ulama-ulama ni, masa habis, zaman Nabi cerita dia tak habis lagi. Tu baru ulama pewaris Nabi, belum Nabi lagi. Nabi lagi tak terkata. Terlalu banyak kebaikan. Sebab tu bersama mereka, kena bersama dengan mereka. Cinta mereka, ikut mereka. Mereka lah yang akan bawa kita ke jalan yang selamat. Kalau kita ikut artis, ikut pemain bola sepak, ikut orang yang maksudnya jadi pemain bola sepak yang okey lah, lagi marah pula tuan rumah. Okey ya. Kalau pemain bola sepak tu bawa ke agama, tak apa, ikutlah. Tapi pemain bola sepak yang ajak kita kepada buruk moral, buruk akhlak, Allah SWT, stop, jangan ikut. K-pop, artis-artis yang bawa kepada kesesatan, stop, jangan ikut. Kita ikut siapa? Ikut orang yang nak selamatkan kita. Sebab para ulama, para salihin, ikut mereka ni, mereka takkan selamatkan kita. Kita fikir, kita nak ikut siapa atas dunia ni? Cari, pilih. Ikut para awliya, ikut para ulama, insya-Allah. Kalau kita nak ikut artis pun boleh. Syaratnya apa? Artis yang berjuang Islam. Yang lagu-lagu dia puji Rasulullah, lagu dia angkat agama, boleh kan? Nasyid lah, hati-hati nasyid, boleh. Main bola boleh, tapi main bola yang jaga hukum-hukum Allah. Main bola yang tak bawa kepada benda yang diharamkan oleh Allah. Ikut Allah Muhammad. Tapi bukan idola yang utama. Idola kita adalah Nabi Muhammad. Idola kita yang utama adalah para ulil dan salihin. Adapun pemain bola ni idola kita juga, tapi idola dalam sukan. Tapi idola dalam kehidupan dunia dan akhirat awliya salihin, Nabi Muhammad. Tapi untuk dalam sukan, maksudnya gaya sukan, dia punya dia punya sukan cara maksudnya akhlak dia ataupun peribadi dia punya gah dalam sukan, itu boleh kita tak apa silakan. Jadi sebab itulah pemain bola sepak, kalau kita nak jadi idola kepada masyarakat, maksudnya jangan kita hanya jadi idola dalam bola sepak, tapi jadi idola dalam agama sama. Maksudnya bangun mengaji agama, bangun baca Quran, bangun jaga sembahyang, bangun jaga aurat. Biar kita pun jadi macam mana Allah, para ulama juga apa, mengajak orang pada Allah juga. Tapi bola sepak lah, tapi artis lah. Maksudnya apa? Tak ada jalan lain melainkan bola sepak ke, jadi artis ke, jadi apa saja, mesti kena mengaji, mesti kena duduk dengan ulama. Tak boleh sendiri-sendiri, tak boleh. Biar kita ini jadi orang yang maksudnya mencintai ulama dan jadikan ulama idola. Mudah-mudahan dunia dan akhirat kita selamat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.